Baik. Assalamualaikum. Masih ada yang cuba masuk, tak dapat masuk lagi. Ya ke? Ada yang cuba masuk lagi. Masuk, Saya bagi dah passcode. Tak apa. Tak apa. Mereka call saya bagi link tu. Okay. So saya akan Okey, sekarang ni kita dah live dekat YouTube. So kalau ada rakan-rakan yang macam ada masalah tu boleh dorang ke YouTube lah untuk kita punya ni, sebab saya tak nak ambil masa-masa cikgu lama sangat. Jadi Cik Irma, kita boleh mulakan kot? Boleh, tak ada masalah. Boleh mula. Ada kata-kata luar daripada JPN? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat sejahtera. Okey, tak apalah sementara nak tunggu seminit dua dia orang masuk tu. Okey, terima kasih untuk kehadiran semua cikgu-cikgu. Boleh dengar suara saya? Cik Maruf? Okey. Boleh. Okey, terima kasih untuk kehadiran semua. Saya tak pasti kat sini ada SIC ke tak ada. Saya tak nampak semua nama. Okey, tapi apa-apa hal pun, okey, terima kasih. Dan kita sebentar lagi kita akan mula dengan, okey, ini adalah khusus bengkel kali ni. Sebenarnya kalau untuk mana-mana cikgu yang dah mengikuti khusus kita sebelum ni, jelajah Perak online TRIS yang Cikgu Ma'ruf buat, ini sebenarnya adalah rintitan sambungan daripada khusus yang sebelum ni. Khusus yang sebelum ni Cikgu Ma'ruf dah menerangkan secara macam orang kata teori lah kan, lebih kurang macam teori lah untuk tajuk TRIS ni. Okay? Dan untuk pengetahuan makluman cikgu-cikgu semua, untuk tajuk TRIS ni sebenarnya kalau ikutkan ialah bukan sebarangan orang boleh cerita tentang TRIS. Dia macam kita kena belajar jugalah daripada orang yang dah ada dia punya sijil, okay, ataupun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Okey, jadi saya harap untuk bengkel hari ni cikgu-cikgu akan dapat gunakan peluang yang ada ni. Okey, sebab Cikgu Ma'ruf dia sendiri dengan usaha dia, dia bagi kita guna Zoom supaya cikgu-cikgu boleh direct dengan dia. So kalau ada soalan boleh tanya terus dengan Cikgu Ma'ruf tentang TRIS hari ni. Jadi sebab tu kita guna Zoom. Kalau dah tak boleh masuk Zoom, masuk kat YouTube pun tak apa. Tapi kalau YouTube tu macam Cikgu Ma'ruf maklumkan, susah sikit kalau nak tanya direct dekat dia. Okey. Jadi kita ada cikgu call lagi. Okey, jadi kita bolehlah Cikgu Ma'ruf sekejap lagi bila dah sedia nak mulakan. Okey. Okey, terima kasih Encik Irma dari JPN. Baik, kita akan mulakan kita punya kelas. Okey, baik, hari ini adalah perkongsian saja. Maksud perkongsian saya maksudnya apa yang kita nak, macam mana kita nak buat dalam analisis TRIS ni. TRIS ni sebenarnya adalah macam satu cara kaedah lah. So kita nak buat dia supaya cikgu lebih nampak daripada DSKP yang kita buat dalam buku tab semua, kita tengok macam mana dia buat step by step. So saya terangkan ni kepada lebih pada aplikasi. So aplikasi maksudnya cikgu terus buat macam mana nak buat analisis dia. Okay, so hari ni saya akan terangkan lah. Jadi saya akan sharekan saya punya screen. Okay, saya rasa semua dah dapat. Okay, baik. Di YouTube saya dah sharekan slide untuk link untuk slide PowerPoint. Cikgu-cikgu boleh download kat sana. Sebab senang kat sana YouTube sebab orang boleh tengok kan. Okay, tapi yang dalam ni nanti saya minta Cik Irma akan postkan lah link tu. Okay. So jadi ini adalah saya punya slide untuk penerangan hari ni. Okay. Jadi macam mana kita nak aplikasikan TRIS dalam pembangunan produk. Sebenarnya bukan pembangunan produk sajalah, maknanya kalau kita nak buat tingkatan 2 pun boleh kita gunakan TRIS ni, sebab TRIS ni bukan tertakluk hanya tajuk satu dalam tingkatan 2. Sebenarnya dia boleh masuk ke semua tajuk, termasuklah tajuk pengiklanan pun boleh kita applykan TRIS. Cuma kena lebih fahamkan sikit lah, maksudnya macam mana nak applykan tu kena belajar sikit lagi lah. Okay, Jadi sekarang ni hari ni saya akan bagi satu contoh di mana sebelum ni, kelas-kelas sebelum ni saya gunakan berus gigi untuk kita ubah suai. Okay. Tapi berus gigi tu sebenarnya saya lebih fokus kepada macam mana nak digunakan dalam DSKP. Okay. Tapi yang ini adalah kita buat realiti bagaimana satu masalah daripada produk tu saya akan cuba bagi cikgu faham. Okay. Macam mana kita nak buat daripada mula, maknanya daripada masalah produk tu sehinggalah kita dapat buat satu penyelesaian pada kita punya produk tu. Okey. Jadi itu di mana sebab tu kita tajuk pada hari ini adalah aplikasi TRIS dalam pembangunan produk. Okey. Jadi saya pergi kepada seterusnya sekejap.
Baik. So hari ni saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8 benda atau 8 langkah, 5 langkah yang saya akan terangkan pada cikgu apa yang kita nak buat pada hari inilah. So ada pertama sekali saya akan ulang balik cikgu tentang TRIS dan RBT. So adalah RBT ni kita belajar macam mana dan kita fahamkan macam mana, saya akan buat secara kira macam sepintas lalulah. Okey, kemudian saya akan terus pergi kepada penyertaan masalah. Okey, macam mana cikgu nak buat penyertaan masalah. So maksudnya kita tak boleh main tiba-tiba bagi satu benda, tiba-tiba terus buat dia punya penyelesaian. Tak boleh cikgu. So kita bagi step by step cikgu. Sebab yang penting dalam RBT ni, budak faham tentang proses. Bukan dia faham tentang bina produk tu. Dia faham proses tu. Macam mana dia nak buat benda tu bermula daripada zero sampailah disiapkan satu projek tu. Okey. Projek tu jadi atau berfungsi atau tidak, itu adalah nombor 2. Yang penting adalah proses tu. Jadi budak dia boleh faham yang itu cukup dah. Okey. Jadi daripada itu penyertaan masalah, lepas tu kita akan buat analisis rantaian punca dan kesan daripada masalah yang kita buat tadi tu. Yang kita buat penyertaan masalah tu, kita akan buat analisis rantaian punca dan kesan. Kemudian kita akan tukar penyertaan masalah yang umum tadi kepada penyertaan masalah inventif. So kita akan ubah. So masalah inventif dia ada penyertaan masalah dia tersendiri cikgu. Okay, kita tak boleh tiba-tiba sebab dia ada cara dia. Kita akan explain ke hari ni lah. Kemudian kita akan buat model fungsi. Okay. Kemudian kita akan buat persoalan prinsip pemisahan sebab kita nak pilih fungsi inventif apa nak pakai. Kita kena tahu prinsip pemisahan apa nak gunakan. Kemudian kita akan pergi pada pemilihan prinsip inventif dan akhir sekali kita akan buat satu reka bentuk barulah berdasarkan prinsip inventif. Okay. Bluetooth mode. Sekejap cikgu Okey, baik. So sekarang ni, ini yang kita akan buat pada petang ni lah. Okey, so saya akan cuba habiskan dalam masa sejam setengah. Okey, maksimum. Okey, saya cuba. Okey, kemudian saya akan tunjukkan sedikit, kalau sempat lah kita tunjuk sikit bagaimana kita nak buat 3D modeling daripada reka bentuk yang kita bincangkan hari ni. Okey, so itu adalah apa yang kita akan buat hari ni. So ada benda 7 perkara yang kita akan buat. So kita akan bincangkan lah. Baik, first sekali. Baik, pengenalan cikgu So jadi sebenarnya TRIS cikgu, sebenarnya dia adalah satu alat. Alat yang kita anggap satu alat yang digunakan untuk digunakan dalam pembangunan produk atau pengubahsuaian produk. So TRIS ni merupakan alat saja. So ada banyak kaedah lain yang kita boleh gunakan. Okey, tapi TRIS ni adalah satu kaedah yang lebih teratur dan dia menumpu sebabnya dia fokus kepada parameter yang bermasalah. Masalah dia pada parameter. Jadi parameter tu yang kita fokuskan untuk perbaiki. Jadi kita tak pergi ke tempat lain. So kalau ada parameter lain yang bercanggah lain, kita tak akan buat benda lain pula. So kita fokus kepada parameter yang bermasalah saja. Okey. Jadi perbincangan hari ini kita lebih fokus pada aplikasi TRIS untuk pembangunan produk untuk guru RBT. Okay. Dia bukan tertakluk pada guru RBT tingkatan 3 tak. Semua guru RBT sepatutnya faham bagaimana TRIS ni kita gunakan dalam PDPC dan dalam pembangunan produk. Okay. Jadi itu adalah yang kita akan bincangkan hari ni lah. Okay. Jadi sekarang ni saya ulang balik. Saya suka nak ulangkan apa yang kita belajar dalam TRIS tingkatan 2 lah, RBT tingkatan 2, chapter pertama tu Okay cikgu So yang pertama kita ajar murid untuk kenal pasti masalah inventif ataupun dan masalah bukan inventif. Apa beza dia? Jadi kita pegang pada terms yang betul, terminologi yang betul, iaitu masalah inventif sebenarnya adalah masalah yang mempunyai satu atau lebih pencanggahan parameter. So kita pegang kepada terminologi ini sebab terminologi ini yang ada dalam TRIS lah sebab masalah inventif ni sebenarnya adalah masalah yang melibatkan satu atau lebih pencanggahan parameter. Itu masuk masalah inventif. Okey. Jadi di sini kita akan terangkan kat cikgu, saya akan terangkan cikgu lepas ni bagaimana daripada masalah biasa pada produk tu kita tukarkan kepada penyataan masalah inventif. Dia ada cara dia sebenarnya. Okey, itu yang pertama kita belajar. Yang kedua, kita dah terangkan sebelum kelas sebelum ni saya dah terangkan kaedah penyelesaian masalah inventif. Dia ada 4 step. Okey, step pertama adalah masalah khusus. So masalah khusus ni adalah masalah pada produk tersebut. Okey. Kemudian bila kita dah buat masalah khusus, maknanya kita dah buat analisis pada masalah khusus, kita akan pergi kepada step kedua iaitu masalah umum. Okey, masalah umum ni adalah masalah yang melibatkan pencanggahan parameter dalam TRIS. Okey. So daripada masalah khusus ni pada produk umum ni pada TRIS. Okey.
So kemudian kita akan gunakan penyelesaian umum. Penyelesaian umum dalam TRIS, penyelesaian umum ni adalah prinsip inventif. Prinsip inventif apa yang kita boleh pakai untuk kita gunakan dalam kita punya analisis nantilah. Dan akhir sekali adalah penyelesaian khusus. Yang ini penyelesaian pada produk kita berdasarkan kita punya berdasarkan kita punya prinsip inventif yang kita pilih tadi. So itu yang kita nak buat pada hari inilah. So kita akan applykan terus. Sebelum ni kita tengok teori saja. Kita tengok teori saja, kita jadi macam alamak kan, macam ni nak mula. Okay, so saya bagi cikgu contoh cikgu macam mana cikgu nak mulakan jika ada satu masalah dalam produk, macam mana cikgu nak mulakan. Ini adalah yang saya akan terangkan pada hari inilah. Okey, jadi seterusnya kita akan pergi pada masalah khusus. So masalah khusus ni sebenarnya adalah masalah pada produk. Okey, dan kita kena cari apakah pencanggahan parameter yang ada pada masalah produk tadi tu. So kita akan bincangkan ni. So untuk masalah khusus ni kita akan gunakan CICA. CICA ni adalah analisis rantaian, punca dan kesan. Ini ada dalam buku dia, tapi tak detail. Kita akan bincangkan ni lebih detail lah macam mana kita nak guna CICA ni. Walaupun sebenarnya tak susah pun. Cuma sebab kita tak pernah amalkan, jadi kita rasa macam jam ataupun tersangkut bila kita ada masalah nak membuat benda ni. Okay, so pada masalah khusus ni nanti kita akan bincangkan tentang macam mana nak gunakan CICA pada produk kita. Okay, so itu masalah khusus. Kemudian kita akan pergi step seterusnya. Step seterusnya adalah kita akan pergi kepada masalah umum. So masalah umum ni kita dah tahu dah pencanggahan parameter. So kita akan tentukan pencanggahan parameter apa yang berlaku, parameter apa yang bercanggah. Okey, kemudian kita akan lukis model fungsi. Okey, model fungsi ni ada 3 step, nanti saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, kemudian kita akan buat satu penyataan masalah inventif. Penyataan masalah inventif tadi penyataan masalah pada produk. Sekarang ni kita akan buat penyataan masalah inventif yang melibatkan parameter. Kemudian kita akan buatkan penentuan prinsip pemisahan masa atau ruang. Okey, ini step yang seterusnya, maksudnya daripada masalah khusus kita pergi masalah umum. So masalah umum ni adalah masalah pada kita punya TRIS lah, maksud kita akan betulkan dalam TRIS. Okey, seterusnya kita akan pergi pada penyelesaian umum. Penyelesaian umum ni nanti kita akan gunakan prinsip inventif. So kita dah tentukan prinsip pemisahan masa atau ruang kita dah pilih. Kita akan pilih satu atau lebih prinsip inventif yang kita boleh gunakan untuk membuat atau memuaswai kita punya produk. Okey, so itu. Dan step terakhir kita akan buat penyelesaian khusus di mana kita akan buat satu lakaran produk yang baru berdasarkan prinsip inventif yang kita pilih dari pemisah masa atau ruang pada sebelum inilah. So ini adalah step yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, so ini saya buat ulangan je cikgu. So saya kena laju sikit lah sebab kita pun dah pukul 2.30, 2.40 dah ni. So kita akan buat sini. So ini step by step ni cikgu akan tengoklah flow dia nanti sampailah habis. Okey, jadi ini adalah yang kita nak bincangkan. Baik, so kita akan pergi kepada pertama. Okay, so pertama, penyataan masalah produk. Okay, so ini jatuh dalam TRIS, dia jatuh dalam masalah khusus. Okay, so macam mana kita nak buat satu penyataan masalah produk? Okay, kita mungkinlah cikgu Mahir, cikgu buat je terus satu masalah yang simple pada murid. Okay, tapi saya mencadangkanlah, okay, apa yang cadangkan? Saya cadangkan cara yang macam ni lah. So kita nak buat penyataan masalah kepada murid, bagi murid clear apa sebenarnya masalah pada produk tu. Okey, so apa masalah pada produk tersebut? Okey, saya mencadangkan kita gunakan konsep 5 wife 1 husband. Wow, 5 wife 1 husband. Okey. So apa benda ni? Okey, saya rasa cikgu tahu kot 5WH 1H ni. Okey, maksudnya kita keluarkan 5 persoalan dan 6 persoalan, iaitu 5 persoalan WH dan 1 persoalan H. Okey, so apa benda? So kita bincangkan ni. So bila nak buat penyataan masalah, okey, kita akan tanya kepada murid, okay, siapa yang menghadapi masalah tersebut? Okey, daripada produk So, bila masalah tersebut berlaku pada produk tersebut? Bila masalah itu berlaku? When, who, when. Kemudian kita tanya, di mana masalah itu berlaku? Okey, dan kita tanya apa sebenarnya masalah yang berlaku dan kita tanya kenapa masalah itu berlaku. Okey, dan akhir sekali kita tanya bagaimana nak selesaikan masalah tersebut. So, soalan ini yang saya gunakan dalam kelas, okey, dia sebenarnya membantu murid untuk faham
apakah masalah yang mereka hadapi pada produk tersebut. Okay, saya gunakan cara ni. Okay, jadi macam mana kita nak gunakan, saya akan pergi kepada slide seterusnya lah. Okay, buat masa ni, cikgu, kalau cikgu nak, ni cadangan cikgu dia bukan seperti compulsory cikgu ikut, tapi cadangan macam ni dia lebih memberi peluang pada murid untuk fahamkan apa sebenarnya yang kita boleh buat bagi budak. Kita anggap macam set induksi lah benda ni. Okey, sebelum nak buat produk tu mesti kena tahu apa benda maklumat-maklumat tertentu kan. So ini adalah contoh di mana cikgu boleh gunakan sebagai set induksi untuk masalah pada produk tersebut. Okey, benda ni general. Okey, jadi hari ni saya ada satu produk yang saya cuba berbincang dengan murid saya. Ni adalah kesan hasil daripada perbincangan dengan murid saya cikgu saya berbincang pada murid saya. Ini adalah bendanya lah. Okay, so saya akan bagi slide seterusnya. Okay, so sekarang ni saya bincang dengan murid saya tentang satu bekas pensel. Okay, bekas pensel dia macam inilah. Ni biasanya kita letakkan pada kita punya meja lah kan. Okay, simple je. Okay, so kita nak buat analisis pada bekas pensel ni. Okay, sebelum ni kelas saya gunakan bersegi. Tak, ni kita buat real. Ni real lah cikgu Ini yang memang saya bincang dengan murid saya dalam kelas. Sehingga hari ni dapatlah idea dia. So kita buatkan benda ni. Contoh cikgu Okey, baik. So ini adalah bekas pensel. So saya akan tanya pada murid saya. Okey. Siapa yang menghadapi masalah ni? So saya buat ayat. Seorang murid menghadapi masalah mencari bekas pensel. So bekas pensel ni dia masalah nak carilah. Okey. Jadi dia punya masalah tu untuk dia nak cari. Lepas tu kita tambah satu soalan lagi. Okay. Bila benda ni berlaku, jadi masalah ni berlaku masa dia nak cari bekas pensel ni semasa gelap. Semasa gelap tu dia ada masalah nak cari sebab bekas pensel ni waktu gelap tak nampak, mungkin dalam bilik ke apa kan kita tengok. So kat mana hasil? Kat mana? Bekas pensel ni kita letakkan atas meja di dalam bilik belajar. So sebenarnya poin-poin yang saya bagi ni sebenarnya adalah kita akan gunakan masa kita buat analisis iaitu model fungsi. Nanti ada function-function yang kita akan gunakan lah. Sebab tu saya letakkan detail supaya kita buat analisis fungsi nanti ataupun model fungsi nanti kita nampak okey macam mana sebenarnya kita nak buat. Okey, so who, when, where. Okey, apa lagi soalan? Okey, what. Apa sebenarnya berlaku? Okey, bekas pensel tu sukar dilihat dalam apabila bilik jadi gelap. Okey, itu yang berlaku. Okey, so ada 4 dah. So yang kelima, why. Okey, kenapa benda ni berlaku? So dia kata bekas pensel mungkin tidak mempunyai ciri-ciri yang boleh dilihat di dalam gelap. So apa kita buat? How. How ni soalan sama je mana-mana pun kita nak buat macam mana. So kita buat analisis rantaian punca dan kesan untuk mendapatkan perjangkaan perimeter. So sebenarnya yang paling penting adalah 5WH ke atas ni. Yang bawah ni maknanya cara nak selesaikan macam mana. So kita buatlah analisis rantaian punca dan kesan dulu untuk dapatkan apakah perjangkaan parameter dia. Okey, so di sini permulaan bagaimana cikgu nak buat satu analisis pada satu produk. Okey, jadi bila cikgu dah dapat idea macam ni, so barulah kita boleh pergi ke step yang seterusnya. Sebab apa? Saya faham. Sebelum ni kita pun tak tahu nak mula daripada mana. Jadi bila tak tahu nak mula daripada mana, kita jadi satu masalah lah. So kita jam lah, kau buat ni lah, kau buat ni. Jadi budak terus buat dia produk tu tanpa dia tahu apa sebenarnya masalah pada bekas tu, dia tiba-tiba buat dan selesai. Okey. So kita bukan start KH. KH memang kita bagi ni buat. Tapi sebenarnya untuk RPT ni kita lebih kepada problem based learning. Maknanya problem based ni atau project based learning. So ada satu masalah, kita buat sampai selesai masalah tu. Bukannya kita main bagi je tanpa sebab. Okey. Jadi itu adalah contoh penyataan masalah yang kita boleh buat dalam bahagian ni. So kita masih bincangkan tentang bekas ni. Okey. So kalau tengok bekas ni, kita jangan tanya lagi apakah aplikasi teknologi. Jangan tanya lagi cikgu. Sebab apa? Murid tak tahu pun. Yang penting kita bincangkan dulu bagaimana mereka nak analisis perkara ni. Okey. Jadi ada nak tanya apa-apa tak cikgu? Saya tengok dalam chat ada tak? Okey, chat. PowerPoint boleh kongsi ke? Maaf Cik Maruf, saya tak dengar lah. Kurang jelas. Tak dengar jelas? Langsung tak jelas ke? Okay.
Okey, boleh dengar tak suara saya? Jelas-jelas. Boleh. Boleh dengar Jelas, kan? jelas. Jelas kan? Okey. Sebab saya takut mikrofon saya problem lah. Okey. Okey, jelas baik. Pasti. Mungkin internet problem ke apa, tak apa. Tapi tak apa cikgu, sebab saya akan share video ni ada kat YouTube sekarang ni. So kalau cikgu terlepas atau terhilang mana-mana bahagian tu, cikgu boleh tengok direct pada YouTube lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi ke step seterusnya. Okey, kita dah tahu dah masalah tu, penyataan masalah kita buat. Okey, ni umum cikgu dia tak ada melibatkan tulis lagi pun. So kita akan bincangkan macam mana kita nak bawa masalah yang biasa ni ke arah TRIS. Ke arah TRIS. Sebelum ni kita tak faham pun. Okay, saya pun dulu ambil masa nak faham. Tapi bila dah faham tu, tak susah pun. Okay, sekarang ni masalahnya adalah masalah biasa. Masalah khusus pada produk tu. Sekarang ni kita nak bawa kepada TRIS. Itu cara dia. Okay. So sekarang ni kita nak buat, sebelum kita nak bawa kepada TRIS, kita mesti lalui satu proses ni. Analisis rantaian punca dan kesan. Analisis ni sebenarnya adalah untuk cari parameter yang bermasalah ataupun parameter bercanggah cikgu. Tapi kalau cikgu tak melalui ni pun boleh juga. Maksudnya cikgu tak nak buat analisis rantaian punca, cikgu dah kesan, dah tahu dah. Oh, parameter yang bermasalah pada ni saya dah nampak dah. Mungkin A, mungkin B, mungkin C. Jadi benda tu pun boleh lompat sebenarnya. Tapi analisis rantaian ni, kalau kita tak tahu apa sebenarnya parameter yang kita nak tahu, nak perbaiki. Maksudnya parameter yang bercanggah lah. So kita tak tahu. So kita akan gunakan cara ni, analisis rantaian punca dan kesan untuk dapatkan apakah parameter tersebut. Okey, so sekarang ni kita akan buat satu analisis rantaian punca dan kesan. Kita pergi kepada masalah yang basic tadi. Okey, bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. Okey, itu adalah dia punya masalah tadi. Maknanya kita baca tadi pernyataan masalah tadi tu, ini adalah kita buat masalah yang paling simple lah. So bekas pensel ni sebenarnya dia susah nak lihat dalam gelap, semasa gelap lah. So jadi yang ini pada mula-mula ni kita panggil sebagai kesan. Okay, dalam analisis rantaian punca dan kesan ni, kita panggil dia adalah kesan. Maksudnya dia adalah efek daripada, kesan daripada apa yang berlaku sebelum ni. Maksudnya ada punca dia lah. Ada punca yang menyebabkan bekas pensel ni sukar dilihat semasa gelap. So kita cari, kita bincang dengan murid, kenapa bekas pensel ni sukar dilihat semasa gelap. So kita tanya dia, kita bagi satu punca. Okay, so maknanya kita bagi satu contoh je bekas pensel berwarna gelap, punca dia. Okay, bekas pensel berwarna gelap menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. Okey, ini adalah jawapan common murid saya. Maknanya kenapa bekas pensel sukar dilihat semasa gelap? Sebab dia bekas pensel berwarna gelap. Itu memang common. Okey. Kemudian saya tanya lagi, kenapa lagi selain daripada bekas pensel berwarna gelap, apa lagi penyebab bekas pensel ni tidak dapat dilihat semasa gelap? So tanya lagi, so dapat jawapan lain. Bekas pensel ni tidak memantulkan cahaya. Kalau dia pantulkan cahaya, dia mungkin akan nampak masa gelap. So bekas pensel tidak memantulkan cahaya menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. Okey, so jadi benda ni kita terus bagi satu punca dan dia menyebabkan tu kesan dia lah. Okey, tak cukup 2, bagi 3. Nak bagi sedap 3 kan, so 3, saya kata 3. Okey, saya tanya lagi budak, kenapa? So dia kata bekas pensel tidak bercahaya cikgu. Pasal badan dia tak ada cahaya. Kalau ada cahaya mesti kita nampak. So itu dia punya punca. So punca ni bekas pensel tidak bercahaya pada badannya menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. So tiba 3 je lah. Nak letak banyak pun boleh, terpulang. Tapi 3 ni agak-agak macam boleh jugalah. Tapi nak dapatkan 3 je aku bergaduh dengan budak. Saya memang tension ni dengan budak-budak ni kan. Tapi budak saya bagi idea yang ini. Sebab ni based on idea budak juga. Saya bukan saya yang create benda ni. Memang based on idea budak. Sebab benda ni perbincangan saya dengan murid saya di sekolah. Okay. So ini 3 ni. So apa benda? Yang ini merupakan punca dia ketiga-tiga ni. Dan dia akan membawa kepada kesan. Okay. Punca menyebabkan kesan. Bekas pensel tidak bercahaya pada badannya menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. So jadi dia punya tu membawalah sampai ujung ni. Okay, baik. Tetapi tak cukup satu level saja kita punya tak cukup satu level saja kita punya punca ni. So sekarang ni bahagian punca ni saya nak cari lagi. Kenapa? Apa punca utama, punca sebenar dia lagi? Belum cukup lagi. So saya buat pada bahagian punca ni saya tukarkan kepada kesan. So pada bahagian punca ni saya tukar kepada kesan. Yang bahagian ni saya abaikan, saya fokus kat sini saja. Okay, so saya bagikan dia sebagai kesan sebab kita nak cari lagi punca, apa punca lagi yang boleh dikaitkan dengan kita punya masalah tadi itulah. Okay,
Okay, so sekarang ni bekas pensel berwarna gelap. Kenapa bekas pensel ni berwarna gelap? So saya bincang dengan murid, dia orang bagi jawapan ni. Pembuatan warna gelap mudah dan murah. Sebab gelap ni mudah nak buat. Satu warna je. Okay, lepas tu dia murah. Mungkinlah cadangan budak kan. Ni cadangan murid saya. Okay, so saya terima je lah. So pembuatan warna gelap mudah dan murah menyebabkan bekas pensel berwarna gelap, menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. So ini adalah based on jawapan murid saya. Okay, maksudnya nanti masa cikgu mengajar, okay, cikgu boleh tanya idea-idea. Sebab kadang-kadang bila satu kelas tu berbincang, dia dapatlah bagi satu feedback. Jadi kelas kita pun jadi happening. So saya tanya ni saya tanya dalam kelas cikgu Okay, so saya pergi satu punca dah. Cukuplah, saya banyak. Nak tambah-tambahkan pening pula kita. Tambah satu lagi. Okay, sekarang ni kita bincang pula, kenapa bekas pensel tidak memantulkan cahaya? Ini jawapan budak saya. Badan bekas pensel bukan jenis glow in the dark. Maksudnya bukan jenis simpan cahaya tu, dia bila dia tutup gelap dia bercahaya. Okay. So dia kata badan bekas pensel ni bukan jenis glow in the dark. Menyebabkan bekas pensel tidak memantulkan cahaya, menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. So walaupun saya tengok macam, cikgu tengok macam, betul ke jawapan ni? Tak apa, buat je. Sebabnya kita sendiri pun tak kata itu betul dan tak boleh kata itu salah. Sebab dia bergantung kepada pemahaman dan apa yang murid kita fikirkan masa kita bincangkan itulah. Okey, kemudian last sekali. Kenapa bekas pensel tidak bercahaya pada badannya? Okey, so kata bekas pensel tidak mempunyai cahaya sendiri, menyebabkan bekas pensel tidak bercahaya pada badannya, menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. So ini jawapan murid saya. Berbincangan lah. So maknanya benda ni kita bincangkan, jadi murid akan bagi idea dan bagikan apa punca yang boleh dikaitkan lah. Okay. Jadi daripada sini, bahagian ni adalah punca dan dia membawa kepada kesan. So punca menyebabkan kesan. So daripada sini, okay, cukuplah 3, kita tak payah banyak. Okay. Daripada sini, barulah kita pergi mencari, okay, kita mencari apakah parameter yang kita boleh kaitkan dengan ketiga-tiga punca ni. Kita tak pilih lagi, kita nak tahu parameter sahaja. Okay, so sekarang ni parameter punca pertama ni. Okay, punca pertama ni pembuatan warna gelap mudah dan murah. So dalam parameter, dalam TRIS ada 39 parameter. Okay, sebab apa? Kita kena faham untuk masalah inventif ni, okay, kita kena tahu parameter apa yang bermasalah. Jadi apa yang saya buat, saya akan klik kat sini. Okey, siapa yang ada saya punya slide tu boleh klik kat sini. Okey, saya akan tunjukkan 39 parameter tu. So ini adalah senarai 39 parameter yang ada dalam TRIS. Okey, baik, kita pergi patah balik. So sekarang ni pembuatan warna gelap. Pembuatan, kita pegang pada keyword dia adalah pembuatan. So kita tengok ada tak parameter pembuatan dalam TRIS ni. So kita tengok daripada satu, berat objek bergerak, tidak bergerak semua, sehingga berat-berat ni. Okay. So kita tengok. So kalau kita boleh tengok, mudah untuk dihasilkan, mudah untuk beroperasi, mudah untuk dibaiki. Kesesuaian dan kepelbagaian, kerumitan peranti, okay, ketepatan pembuatan. Kita tak cerita, pembuatan kat sini lah 29. So kalau cikgu tengok, 29, okey, 32, 33 dan 34 kita boleh gunakan untuk pembuatan. Jadi kalau ikutkan dia punya tadi, pembuatan ni mudah. Maknanya dia nak pembuatan yang mudah. Jadi kita boleh gunakan parameter nombor 32. Yang ini memang kita kena dapatkan parameter yang hampir dengan punca yang kita nak. Yang ni kena buatlah. Kalau tak jumpa parameter tu, kita carilah mana yang terhampir lah. Okey, jadi untuk bahagian ini, pembuatan warna ni, kami berbincang, so kita dapati bahawa parameter yang bermasalah ni adalah sebab dia mudah sangat untuk dihasilkan. Dia memang mudah dihasilkan, jadi warna tu terpaksa warna gelap sebab dia murah. Okey, dan menyebabkan bekas pensel tu berwarna gelap dan menyebabkan bekas pensel sukar dilihat semasa gelap. Okey, ini adalah parameter yang untuk punca ini. Saya tak kata benda ni betul, tak boleh juga kata benda salah. So dia bergantung kepada pemahaman. Okey, so yang kedua, badan bekas pensel bukan jenis glow in the dark. So bila glow in the dark ni, glow ni maksudnya dia memantulkan cahaya atau mengeluarkan cahaya. So kat sini, kat mana melibatkan cahaya cikgu? Okey, dalam parameter tersebut ni, dalam banyak-banyak ni, yang melibatkan cahaya ada satu saja yang ni, iaitu keamatan cahaya, iaitu nombor 18. Okey, so ini adalah kita punya parameter
yang seterusnya yang kita nak masukkan dalam kita punya ni lah. Okey, so maknanya pada bahagian ni, makna glow in the dark, kita letakkan keamatan cahaya parameter dia. Okey, so parameter dia. So kemudian seterusnya bawah ni pun bekas pensel tidak punya cahaya sendiri. So melibatkan cahaya juga. So parameter pun sama juga, keamatan cahaya. Okey, jadi ada dua parameter melibatkan keamatan cahaya sebab tak nampak kan. Terang-terang lah tak nampak. Kita nampak dia punya parameter yang bermasalah adalah cahaya. Okey, jadi sampai sini cikgu boleh ikut tak? Boleh ikut tak? Kalau ada yang tanya, kita bagi buka peluang untuk bertanya. Okay. Sambil-sambil saya pun tengok dekat YouTube kok ada yang bertanya, saya akan jawab lah. Okay, cikgu-cikgu ada yang nak bertanya? Sampai sini boleh faham Boleh ikut? Boleh ikut Sebab saya takut ada yang mungkin first time. Jadi bila first time ni, apa benda ni tak pernah tengok kan? Okay, ini adalah inilah. Baik, so sampai sini saya harap cikgu-cikgu boleh ikut sebab mudah lah, taklah susah sangat pun kan. Sebab apa? Pada analisis rantaian punca dan kesan ni, fokus kita adalah untuk cari punca. Apakah punca masalah? Okey, so dalam chat pun semua kata boleh faham. Okay, Cun. Okey, baik. So kita akan pergi ke seterusnya. Kita dah tahu dah. So apa yang bermasalah kat sini? So ada ini adalah parameter yang kita nak pilih. Okey, boleh tak kita pilih parameter nombor 32? Boleh. Kalau cikgu nak pilih parameter 32, cikgu nak perbaiki 32. Cikgu boleh pilih atas ni. Tapi untuk kes yang ini, saya nampak dan murid-murid saya pun nampak kita ada parameter yang bermasalah atau bercanggah pada keamatan cahaya. Di sinilah kita punya mulanya masalah dalam TRIS. So masalah umum dalam TRIS bermula daripada parameter yang kita kesan, apakah parameter yang bermasalah ataupun parameter yang bercanggah. Kat sini kita akan mula buat dia punya analisis seterusnya. So bahagian sini kita dah dapatkan masalah umum dalam TRIS. Okay, so kita akan pergi kepada step terusnya. Kita kena buat pernyataan masalah. Okay, pernyataan masalah dalam kita punya masalah tadilah. Okay, kita kena buat pernyataan masalah inventif. So kita dah tahu parameter. Jadi bila dah tahu parameter, baru kita boleh buat masalah inventif. Maksudnya kita tak boleh awal-awal jumpa masalah yang tadi kita dapat daripada bekas tu, kita terus tukar kepada masalah inventif. Tak boleh cikgu. So kita kena tahu dulu apakah parameter dia, baru kita buat satu pernyataan masalah inventif. Okay, so macam mana kita nak buat? So sekarang ni pernyataan masalah pencanggahan parameter. Okay, jadi ni ayat dia. Ini ayat dia. Jika bekas pensel diletakkan dalam kawasan gelap, maka bekas pensel tidak akan kelihatan. Tetapi bekas pensel perlu dilihat sepanjang masa sebab dia mudah untuk dicari. Okay, itu dia nak. So jika bekas pensel diletakkan dalam kawasan gelap, maka bekas pensel tidak akan kelihatan. Tetapi bekas pensel perlu dilihat sepanjang masa. Okay, so ini belum lagi masuk kepada pernyataan masalah TRIS ataupun masalah inventif. So kita nak jadikan dia sebagai satu masalah inventif, pernyataan masalah. So kita kena tengok. Okay, so kita dapat tahu tadi, parameter bercanggah adalah parameter yang nombor 18, keamatan cahaya. Jadi saya nak kena buat satu pernyataan dalam bentuk masalah inventif. Okay, so masalah inventif seperti yang cikgu faham dan cikgu ketahui, dia mesti melibatkan percanggahan parameter. Okay, so saya buat di sini, ini adalah masalah pernyataan masalah TRIS saya. Okay, so bekas pensel perlu bercahaya semasa gelap. Maksudnya dia perlu dalam keadaan positif. Okay, dan juga bekas pensel juga tidak perlu bercahaya semasa terang. Okay, dia dalam keadaan negatif. Maksudnya bercahaya dia positif, tidak bercahaya dalam negatif. Jadi kita nampak di sini, okay, kita nampak di sini kita punya parameter tu, okay, perlu bercahaya, tidak perlu bercahaya. Okay. Jadi dia jadi percanggahan lah. Perlu bercahaya, kejap-kejap tak perlu bercahaya. Jadi di situ ada percanggahan yang berlaku dalam kita punya ni lah. So ini adalah kita punya satu warna sekejap. Okay. Ini adalah kita punya pernyataan masalah inventif. Dia bukan tiba-tiba masalah inventif ni wujud cikgu. Kita tak boleh tiba-tiba wujudkan masalah inventif tu berdasarkan
yang ni. So ini adalah yang kita punya awal saya warnakan. Ini adalah saya anggap macam masalah daripada umum je. Masalah daripada produk tu. Okay, tapi sebenarnya yang kita nak adalah yang ini. Ini adalah masalah inventif. Maksudnya masalah yang melibatkan pencanggahan. Ini pun boleh juga melibatkan pencanggahan, tapi melibatkan kena susunlah ayat dia. Tapi yang fokus kita adalah yang ini di bawah ni. So maksudnya bekas pensel perlu bercahaya, bekas pensel tidak perlu bercahaya. So keadaan tu bila ke apa, di mana ke, semua itu kita akan bincangkan lah. Jadi ini adalah bagaimana kita buat dia punya penyataan masalah. Okey, dalam buku teks punca rantaian dan kesan lain. Jadi kita catat ini ke, okey. Yang mana cikgu rasa mudah nak ikut? Tapi yang ini adalah benda yang saya belajar daripada TRIS sendiri. Saya belajar sendiri dan saya buat membaca dekat YouTube pula membaca. Dekat dalam Google semua, dalam internet semua, ini adalah contoh orang buatlah. Maknanya tadi analisis rantaian dan punca dan kesan itu adalah yang orang selalu buat. Okey, so kita buat perkara yang memang common di luar. Okey, yang penting cikgu, point kita adalah kita faham bagaimana dapat dan kita boleh terang balik kenapa kita buat macam tu. Saya terang-terang cakap, saya gunakan cara ni, saya lebih mudah faham dan saya lebih mudah untuk buat analisis. Okey, so itu cara dia lah. So cikgu boleh buatlah cara ni. Okey, boleh cikgu so yang ini adalah cara yang tadi lah. Mana tadi Sekejap. Clear dulu. Okey, clearkan. Yang tadi kan, mana ni Swan. Yang ni. Okey, sebenarnya dia kena ada punca pergi pada kesan. Okey, tak salah saya buku teks dia kata daripada kesan kepada punca kan. Okey, tapi yang ni kita gunakan lebih mudah lah sebab kita nak buat satu cerita cikgu. Dengan murid ni kita tak boleh nak hentam je, kita nak bagi dia faham. So, punca ni menyebabkan bekas pensel ni. Punca ini menyebabkan bekas pensel ni. So kita nak cerita dia ada flow daripada mula sampai habis. Itu sebab analisis rantaian punca dan kesan kita buat cara macam ni. Ini adalah cara dia. Okey. Jadi itu contoh. Baik. So kita bagi sini tadi. Baik, sampai sini tadi. Ini adalah penyataan masalah inventif. Ini penyataan masalah inventif juga So pencanggahan apa? Nanti kita bincangkan lagi. Okey. Sampai sini boleh ikut cikgu? Sekejap saya tengok. Chat. Okey, sampai sini boleh ikut. Ada tanya? Saya tengok dalam kita punya ni. Okey, Cikgu Rina Ayu faham. Okey. Baik, ada tak lagi? Okey, dalam YouTube pun tak ada yang bertanya, tak apa. Okey, jika maka tetapi, adakah perkataan wajib? Kadang-kadang budak tak tahu mana ayat. Tak wajib. Kak Azizan tak wajib. Jadi kita decide kita nak buat apa. Tapi yang penting adalah yang bawah ni, bekas pensel perlu bercahaya. Maksudnya kita yang kena dapatkan apakah itu masalah inventif pada produk tu berdasarkan parameter yang kita jumpa. Yang kita cari jumpa lah, maksudnya punca tu kita dah jumpa kan. So kita tahulah parameter apa tu, itu yang penting. Maksudnya pada bahagian, siap warna hijau bulat kan semua ni. Okey, saya merahkan Okey, pada bahagian ni ni yang saya bulatkan ni, bahagian ini yang sebenarnya paling penting sebab ini adalah kita panggil sebagai masalah inventif. Okey, inventif. Sebab apa? Kita pegang pada masalah inventif punya maksud ataupun terminologi. Masalah inventif adalah masalah yang melibatkan percanggahan parameter satu atau lebih. Itu masalah dia. So sekarang ni kita punya percanggahan parameter ni adalah melibatkan satu. Sebab itu cahaya. Okey. Kalau macam ni mungkin jadi dua. Sini mungkin ada dua parameter. Okey. Tapi sebab kan kita nak bincangkan, kalau kita dah jumpa pencanggahan parameter tu adalah pada satu je, iaitu peramatan cahaya. Jadi kita nak bincangkan ini saja. Okey. Jadi itu cerita untuk yang ini. Okey. So boleh. Okey, tengok dekat chat. Ada lagi tak? Faham Cikgu Masira boleh faham, alhamdulillah. Okey, yang lain kita tengoklah. Baik. Okey, sekarang ni kita pergi kepada yang seterusnya adalah okey, kita pergi kepada nak bina model fungsi. Okey, model fungsi ni masih dalam masalah umum lagi sebab kita nak buatkan dia punya model fungsi. Maksudnya kita nak buat model fungsi. So cikgu kena faham, model fungsi dia ada step dia cikgu. Kita tak boleh main hentam saja tiba-tiba ada model fungsi. Tidak. Model fungsi pula dia mesti berdasarkan masalah inventif kita cikgu. Dia bukan tiba-tiba main belasah je. Kita cerita pasal cahaya, tiba-tiba cikgu cakap meja merosakkan sistem. Tak boleh cikgu. Okey, kita mesti berdasarkan
kita punya masalah. Jadi kita nak bina model fungsi. So kita bincangkan tentang model fungsi. So jadi untuk buat model fungsi ni, step pertama adalah kita kena analisis komponen. Kita kena kenal pasti apakah komponen dalam sistem kita. So sekarang ni bekas pensel saya adalah saya punya sistem. Jadi untuk kita punya bekas pensel ni adalah sistem kita kena tahu dulu apakah objek. Maksudnya apakah perkara yang berinteraksi secara terus dengan kita punya bekas pensel. Jadi kita akan tandakannya sebagai bentuk itu. Okey, so jadi secara logiknya pensel adalah merupakan objek bagi bekas pensel saya. Sebab ni bekas dia saja. So pensel ni lah yang boleh keluar dan masuk. Ataupun cikgu tak nak tulis pensel, cikgu nak tulis alat tulis pun boleh. Tidak menjadi masalah. Jadi kita labelkan sebagai bulat. Kenapa cikgu? Sebab kita kena dan kita wajib terangkan kat murid perbezaan antara objek, perbezaan antara komponen ataupun sistem dan perbezaan antara dengan super sistem. Sebab super sistem dan objek adalah dua sistem yang berbeza. Kita membincangkan tentang bekas pensel. Jadi pensel merupakan kita punya objek iaitu sistem yang lain. Dan contoh kita letak sini atas meja. Meja adalah super sistem. Meja adalah sistem yang lain. Jadi kita tak boleh campur adukkan sistem objek dengan super sistem. Sebab itu kita kena bagi satu bentuk yang betul untuk murid analisis. Okey. Jadi pensel saya buatkan sebagai bulat. Ini adalah universal dalam tulis kita pakai. Okey. Jadi seterusnya kita nak bincangkan tentang apa yang ada pada bekas pensel ni iaitu komponen dia. So kita labelkan cikgu. So kita tandakan. Okey, mula-mula sekali saya dapat kesan ini adalah badan bekas pensel. Saya letak je nama. Badan bekas pensel sini satu. Okey, kemudian saya tanda lagi. Saya dapat tapak bekas pensel. Okey, ada tak lagi komponen cikgu? Tengok. Ni saya buat gelang atas pensel, bekas pensel. Saya pun tak tahu nama dia apa cikgu. Nak tak mulut macam tak sedap sangat. Saya letak je gelang atas pensel sebab saya nampak macam bentuk gelang. Okey, ada lagi tak komponen kat sini? So tak ada. So berdasarkan masalah tadi, khusus tadi itu, saya dapati ada dua super sistem iaitu meja, yang kedua adalah cahaya. Cahaya itu sebab kita bincangkan dia punya pecanggahan tadi kan. Meja ni tadi mula-mula dah bekas tu diletakkan di atas meja. Jadi saya letakkan meja sebagai saya punya super sistem dan cahaya sebagai saya punya sistem yang kedua, super sistem. So dalam bahagian ni saya hanya membincangkan dua sahaja super sistem. Okey, dia mesti berdasarkan masalah juga Okey, jadi yang lain tak adalah sebenarnya kita ada 3 komponen je. Paling simple je. 3 komponen, 1 objek, 2 super sistem. Okey. Jadi daripada analisis komponen ni kita dah kenal pasti dah komponen dan super sistem, kita dah kenal pasti objek. Kita nak buat kita punya model fungsi. Model fungsi normal. So kita panggil sebagai analisis fungsi. Sebab apa kita nak normal? Normal di mana tak ada apa-apa masalah pun. Okey. Jadi untuk buat model fungsi dalam analisis fungsi cikgu model fungsi normal ni kita kena, saya cadangkan cikgu, kita mulakan dari satu objek. So saya cadanglah kalau cikgu nak mula daripada benda lain pun tak ada masalah, tidak menjadi masalah pun dan tidak salah. Okey, jadi saya punya cara dengan murid saya akan suka gunakan bermula dengan objek iaitu saya punya pensel. So dalam gambar rajah ni kita tengok pensel ni, kalau kita masukkan pensel atau alat tulis, apa yang memegang dia? So saya letak dulu gelang atas tu. Saya tengok atas, dia letak ni, gelang atas tu akan penuh. So gelang atas pada bekas pensel ni, dia akan menampung pensel tersebut. Okey, dia akan menampung pensel tu lah. Okey, jadi ataupun alat tulis lain, mungkin pemadam ke pembaris ke tulang lah cikgu Okey, tapi contoh ni je. Baik. Kemudian apa lagi yang menampung ni? Pensel ni. So badan bekas ni pun dia menampung bekas pensel. Dalam masa sama juga, badan bekas pensel ni dia memegang gelang atas. Kita tengok kita tengok sini, dia memegang. Mana penting Okey. Baik. Ni. So yang ini cikgu Yang ini yang ini maksudnya badan ni dia pegang benda ni. Okey, dia pegang benda ni. Sebab apa? Kalau dia tak pegang benda ni, gelang ni akan tercabut. Maksudnya dia akan terkeluar dari sistem dan dia tak boleh berfungsi lah.
So itu cerita dia. Okey, kenapa saya buat memegang? So kalau benda ni terbalik, maksudnya bekas pensel ni terbalik, maknanya gelang di bawah. So dia terbaliklah. Okey, gelang ni akan pegang badan bekas pensel supaya benda tak tercabut. Dia jadi macam tu. Dia bergantung kepada situasi. Bukan kata benda ni wajib ikut, tidak. Dia mesti bergantung pada situasi dan keadaan bagaimana kita punya sistem itu berfungsi pada ketika itu tersebut. Macam itulah. Okey, ayat dia pun pelasah je. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok apa lagi? Badan bekas pensel dah ada, gelang atas bekas pensel dah ada, tapak bekas pensel. So tapak bekas pensel, apa yang berlaku pada tapak bekas pensel? So tapak bekas pensel dia juga menampung pensel dan dia akan memegang badan bekas pensel. So tapak ni akan pegang badan bekas. Okey. Dan dia tak pegang pun gelang atas sebab memang tak pegang. Kalau kita tengok gambar ni memang langsung tak pegang. Dia hanya pegang badan bekas pensel sahaja. Okey, jadi sekarang ni ini adalah model fungsi pada komponen dan kita punya objek. Okey. Jadi ada lagi tak? Ada meja dan cahaya. So meja dan cahaya, so meja apa buat? Meja akan memegang tapak bekas pensel. Okay, dia pegang tapak bekas pensel supaya bekas pensel tu stabil di atas meja. So meja ni adalah sistem luat lain. Tapi dia boleh berinteraksi dengan kita punya sistem. Tapi kalau kita bekas ni kita letak atas kursi, ini dah tak ada meja dah. Meja tak terlibat pun. So kita mungkin jadikan dia sebagai kerusi. Okey, itu. Okey, satu lagi cahaya. So cahaya saya letak kat atas ni. Okey, saya tak buat lagi sebabnya kita tak dalam normal cahaya ni mungkin ada mungkin tak ada. Tapi dalam ikut dia punya penyataan masalah awal tadi, meja tu ada dalam kita punya penyataan masalah. So jadi meja kita masukkan dulu. Okey. So yang ni adalah model fungsi normal. Okey, kita buat ni adalah analisis fungsi. Ini adalah model fungsi normal untuk kita punya bekas pensel. Okey. Jadi sekarang ni kita kena kaitkan dengan kita punya parameter bermasalah. So model fungsi seperti yang cikgu faham, kena ada garisan interaksi. Betul tak? Okey, sekarang ni ada garisan interaksi kat, tapi semua garisan interaksi yang normal. Sekarang ni kita nak buat satu model fungsi yang berkait dengan masalah yang kita hadapi. Yang tadi itulah. So, kita dah tahu dah masalah inventif kita tadi adalah tentang cahaya. Okey, jadi kita akan pergi kepada model fungsi bermasalah. Okey, so jika bekas pensel letakkan dalam kawasan gelap, maka bekas pensel tak kelihatan, bekas pensel perlu lihat sepanjang masa. Okey, so sekarang ni kita dapati bahawa cahaya ni kalau ikutkan asalnya dia akan menerang maknanya bagi cahaya kepada gelang atas, bekas pensel, tapak bekas pensel. Kalau ikutkan meja sekali lah, meja dan pensel. Tapi kenapa saya tak masukkan pensel ni? Sebab kita fokus kepada komponen ni. Ini adalah komponen pada sistem kita. Okey, pensel ni seperti saya cakap adalah satu sistem yang lain. Dia jadi objek. Jadi cahaya tak perlu kita kisah kat sini. Ini pun meja sama juga. Meja pun adalah satu sistem yang lain di super sistem kan. Jadi tak perlu kita kisahkan tentang ni. Sekarang ni kita fokus kepada kita punya bahagian sini saja. Okey, bahagian kita punya komponen saja. So cahaya dia menerang gelang atas bekas pensel, dia menerangkan badan bekas pensel dan dia menerangkan tapak bekas pensel. Okey. Bila cahaya menerang macam ni, barulah kita nampak bekas pensel tu pada waktu terang lah. Okey. Jadi sekarang ni okey, kalau badan bekas tadi cikgu tanya cikgu dalam YouTube badan bekas pensel itu kalau tukar rangka bekas pensel boleh tak? Boleh. Apa sahaja nama yang cikgu nak gunakan boleh. Yang penting masa kita labelkan tu murid kita faham, oh ini nama dia rangka. Okey, ini namanya badan. Tak kisah, dia tak ada nama. Kadang-kadang cikgu dalam tris ni sampai kita dah tak tahu nama apa, kita namakan komponen tu by nombor. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, tak ada masalah. Yang penting kita tahu kedudukan. Komponen 1 ni kat mana? Apa yang berinteraksi dengan komponen 1? Apa yang berinteraksi dengan komponen 2? Yang itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang bila kita bincangkan, kita sendiri pun tak tahu nama. Sebab tu saya tadi letakkan nama gelang atas bekas pensel. Sebenarnya mungkin ada nama lain yang saya sendiri pun tak pasti apa nama dia. Okey, jadi nama pada komponen tu boleh letak apa sahaja. Yang paling penting adalah kita faham apakah komponen tu dan dia berinteraksi dengan komponen yang mana. Itu yang paling penting dalam analisis model fungsi ni. Okey, model fungsi ni itu yang paling penting. Kita tahu
komponen tu apakah interaksi dengan komponen lain, atau dia berinteraksi dengan supersistem, ataupun dia berinteraksi dengan berinteraksi dengan kita punya objek. Okey, jadi sampai sini saya tengok boleh faham cikgu? Tanya dulu, kerang laju sangat kan kita ni lah, sudah 3 suku dah ni. Okey, boleh faham di YouTube pun sama, boleh faham? Okey, boleh faham tak ada jawab ni. Yang last ni sikit 1 minit. Okey, so kalau cikgu nak tanya, terus onkan mic, terus tanya lagi baik. Sebabnya kita terus di situlah. Okey, dah jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, YouTube pun sama, tak ada apa-apa. Okey, boleh faham? Okey, YouTube ni dah lewat 5 minit sikit cikgu 5 minit. Okey, jadi sekarang ni kita nak pergi. Sekarang ni kita nak buat model fungsi bermasalah. Yang saya tengok dalam kawan-kawan share kan, memang saya kesian juga sebenarnya. Cikgu tu tak faham, dia main bulat saja. So masalah jugalah. So sekarang ni parameter kita yang kita tahu tadi adalah masalah cahaya. Betul tak? So bila kita tukar, okey. So bila dia bermasalah pada cahaya, apa berlaku pada waktu gelap? Okey, cahaya tu ada tapi tak mencukupi. Dia menyebabkan cahaya tu ada tak mencukupi, dia menyebabkan tak nampak lah. Ada tu ada tapi dia sangat tak mencukupi sehingga boleh hilang daripada pandangan kita. So cahaya tadi dia adalah tidak mencukupi dengan ni. Okey, kalau cikgu tengok, apa kena dengan cahaya? Cahaya ni adalah kita punya super sistem. Yang kita bincangkan adalah kita punya sistem. Jadi kita kena bincangkan sebab apa? Benda ni walaupun super sistem tapi dia terlalu efek pada kita punya, dia terlalu membawa kesan kepada kita punya sistem. Sistem kita 3 ni je, 3 komponen je. So, jadi apa berlaku kat sini? Cahaya ni yang kita kena ubah suai. Wow. Dulu sebelum ni saya cakap, mana boleh kita ubah suai super sistem? Sebenarnya boleh. Tapi super sistem itu kita terpaksa tukarkan dia menjadi salah satu sistem dalam sistem kita kaji. So maksudnya cahaya ni tadi bentuk hexagon. Okey, jadi sekarang ni kita dah nampak cahaya tu yang membawa masalah kepada kita. Jadi bentuk hexagon ni kita kena tukarkan kepada bentuk petak. Inilah pengubahsuaian yang kita nak buat supaya kita boleh jadikan cahaya ni dia boleh jadi ikat. Okey, ni cahaya. Okey, maksudnya cahaya tadi daripada dia super sistem kita kena ubah kepada bentuk, jadikan dia sistem lah. So super sistem kita tukarkan kepada sistem. Jadi kita kena gabungkan dia lah dalam sistem kita. Okey, itulah kenapa walaupun mula asalnya cahaya ni merupakan super sistem tetapi dia mengganggu. Ini apa? Cikgu Azia. Cikgu Azia nak tanya apa-apa? Oh, dah tutup lah. Okey, tertekan lah tu. Okey, jadi dekat sini, kita maksudnya asalnya super sistem tapi kita akan cuba ubah kepada sistem sebab pengubahsuaian kan, nama pengubahsuaian. Jadi ini adalah model fungsi kita yang kita naklah. So Okay, ini adalah model fungsi. So model fungsi bermasalah. Sebab apa? Kita tahu bahawa cahaya kita adalah perkara yang bercanggah ataupun parameter yang bercanggah dalam kita punya sistem. Okey, boleh faham cikgu-cikgu Saya harap boleh faham, setakat ni boleh faham. Simple je buat masa ni. Okey. Jadi sekarang ni kita nak pergi seterusnya. Okey. Sekarang ni kita dah tahu. Okey, ni tadi model fungsi kita dah tahu dah. Cahaya ni merupakan masalah kepada kita punya sistem. Bukan komponen pada dalaman ni, bukan komponen ni. So, benda ni yang menyebabkan dia bermasalah. Jadi kita nak bincangkan, jadi kita nak tentukan prinsip pemisahan. So kita nak selesaikan masalah ni. Jadi kita kena tahu prinsip metrik apa nak pakai. Jadi sebabkan kita punya masalah ni merupakan masalah percanggahan fizikal iaitu melibatkan hanya satu parameter saja. Jadi kita terpaksa gunakan persoalan prinsip pemisahan. Kita nak pisah masa ke, nak guna pemisah ruang ke. Okay. So kita nak kena tahu dan kita kena pilih pemisah mana yang kita nak pakai. Okay. Jadi sekarang ni penyertaan masalah elementif. So penyertaan masalah elementif ni kita tahu tadi dah, saya dah buat tadi penyertaan masalah dia. Bekas pensel perlu bercahaya semasa gelap
bekas pensel tidak perlu bercahaya semasa terang. Ini adalah kita punya masalah inventif tadi. Okey, jadi ya saya Masuk positif negatif tu apa maksud dia sebenarnya? Maksudnya ya ke macam mana tu? okey. Maksudnya kita nak dia cahaya. Okey, cahaya. Maksudnya benda tu bercahaya. So benda tu kita anggap positif lah. Dalam masa sama kita nak juga dia tak bercahaya. Itu negatif dia. Boleh faham? So dia cahaya adalah positif, dia tak bercahaya dia adalah negatif daripada bercahaya tadi. Itu maksud dia. Parameter tu kita nak dia dalam bentuk positif, iaitu kita punya parameter tu kita nak dia ada. Maksudnya kalau positif tu maksudnya jawapannya bekas pensel perlu bercahaya semasa gelap. Kalau nak kata ya lah. Maksudnya macam tu lah. Dia sebenarnya keadaan cahaya tu positif. Satu lagi keadaan bercahaya tidak bercahaya adalah keadaan negatif. Contohlah, okey, paling mudah, panjang. Panjang adalah, contoh kita anggap panjang adalah positif. Okey, apa yang negatif pada panjang? Positif pada panjang adalah pendek. Betul lah. So sekarang ni keadaan. So sekarang ni kita punya bekas pensel ni cahaya. So cahaya adalah positif, tidak bercahaya adalah negatif. Boleh tak saya terbalikkan? Boleh. Saya nak tidak bercahaya adalah positif. Boleh. Dan bercahaya adalah negatif dia. Boleh. So maksudnya di situ ada boleh terbalik lah sebenarnya. Dia sebenarnya based on apa kita nak. So sekarang ni untuk kes ini saya nak dia bercahaya. Maksudnya masalah tu akan selesai bila gelap dia bercahaya. So saya anggap keadaan tu adalah keadaan positif. Tapi bila terang saya tak nak dia bercahaya. So itu dalam keadaan negatif. So sekarang ni satu parameter tu dia nak A dan dia juga nak B. Macam tu. Okey. So sekarang ni itu yang kita punya ni lah. Boleh faham konsep dia tu? Konsep negatif ni bukannya ya atau tidak. Tak. Dia kita nak. Kita mahukan keadaan positif dan kita nak keadaan negatif. Okey. Cikgu saya ada mengutus saya telefon je. Alamak. Time-time ni telefon ni pun. Hello, Assalamualaikum. Cikgu-cikgu nanti kalau ada soalan boleh tanya terus pada Cikgu Ma'aruf ya. Nanti saya akan menunjukkan kepada Cikgu-cikgu yang tengok di YouTube pun sama. Kalau ada soalan boleh chat, boleh type di ruangan chat. Nanti Cikgu Ma'aruf akan tengok juga di bahagian situ. Okey, sementara Cikgu Assalamualaikum. Salam. Ya, Cikgu Azia. Okay, cikgu. Anda tanya? Sorry tanya Ma'aruf. Nak tanya tu tak tahu. Tahu tak? Ya. Kalau anda faham. Nak tanya soalan tu mungkin dia pun tak faham nak tanya soalan. Faham tak? Yang baru. Cuba contohnya yang baru kan. Dia nak tanya soalan tu tak tahu. Macam kita budak bila kita ngajar. Dia tak tahu. Tapi dia nak tanya soalan tu dia tak tahu macam nak tanya. Mungkin juga sebab itu. Sebab dia akak bagi cikgu baru dia enggak masuk. Sebab dia tak pernah. Kita ada benda lagi ujung ni. Cik, benda menarik ni. Okey. Baik, untuk cikgu-cikgu pengawasan cikgu-cikgu, kita punya kursus petani melibatkan 2 jam adab lah cikgu Nanti kita akan bagi satu surprise lah tambahan sikit. Tak apa. Okey, so sekarang ni mungkin cikgu-cikgu tak tahu nak tanya apa kan. Nak ajar. Betul, nak ajar ni. Cikgu sebenarnya nak ajar, kalau susah sangat, cikgu boleh guna flow yang saya ajar ni. Maksudnya daripada mana nak mula? Yang saya buat ni adalah bermula daripada apa? Daripada tak tahu apa-apa ni. Budak-budak kita tak tahu apa-apa, cikgu pun tak tahu apa-apa. Saya pun sebenarnya awal-awal saya tak tahu apa benda nak buat dengan benda ni. Tapi perbincangan dengan budak tu dapat idea macam ni. So benda ni yang kita buat. Sebab saya sendiri pun tak tentukan apakah produk atau projek akhir untuk budak ni. Mereka yang decide apa yang mereka nak buat.
Itu yang saya pegang. Sebab apa? Kalau kita dah fikirkan apa yang akan berlaku pada ending, jadi kita tak dapat kemanisan tengah-tengah ni. Cik, ayat dia best kan? Kemanisan tengah-tengah. Sebab yang tengah-tengah ni sebenarnya adalah proses bagi budak analisis apa benda yang dia nak buat. Jadi sekarang ni saya pun tak cakap kat cikgu apa benda nak buat. Saya hanya cakap parameter bermasalah je. Saya sendiri pun tak boleh nak cerita lagi apa benda yang kita nak buat pada ending dia. So kita akan tengok sikit-sikit. Baik, sampai sini. Okey. Sampai sini kita akan tengok. Okey, sampai sini saya dah tahu dah ada parameter bercahaya saya pada waktu positif saya nak dia bercahaya. Pada waktu negatif saya tak nak dia bercahaya. Okey, so itu yang kita letakkan. Jadi ini dinamakan sebagai pencanggahan fizikal sebab hanya satu parameter sahaja yang kita kacau. Ataupun mengacau kita adalah satu parameter saja. So apa kita nak buat? Okey, so kita nak buat soalan penentuan prinsip pemisahan. Okey, kita tahu dah bekas pensel perlu bercahaya semasa gelap. So kita nak buat soalan pemisahan. Soalan pemisahan cikgu kena buat dua-dua. Pemisahan ruang dan pemisahan masa. Cikgu kena letak dalam bentuk jadual. Saya buat cara macam ni. Okey, yang ini yang saya ajar murid saya. Okey. Jadi cikgu gunakan cara ini one is cadangan cikgu. Saya gunakan ini, saya boleh dapatkan jawapan ataupun nak pilih pemisah mana lebih mudah berbanding dengan yang mungkin cikgu tak faham sebelum ni. Okey, saya buat cara macam ni cikgu. Okey, dalam pemisahan ruang saya letak sebab ruang kan, ruang ni melibatkan kedudukan. Jadi saya letak di mana. Alamak, saya tak jarakkan. Di mana. Okey, dalam pemisahan masa saya sebabkan melibatkan masa, saya akan tanya satu perkataan itu bila. Jadi bila ni, bila ni melibatkan masa. Okey. Jadi sekarang ni saya nak cerita ruang, mesti akan tanya soalan di mana. So soalan pertama saya adalah di mana cahaya diperlukan. Saya tanya soalan lah sebab dia bergantung pada ni. Semasa waktu gelap. Di mana cahaya tidak diperlukan? Semasa waktu terang. Jawapan ni dia mesti kedua-duanya kita letak kena sama. Baru kita dapat tentukan, oh pemisah masa sebenarnya jawapan kita nak ni, maknanya keadaan yang kita nak tu dia berlaku pada pemisah masa bukan pemisah ruang. Jadi bila cahaya diperlukan, semasa waktu gelap. So tanya bila, jawapan semasa. Sesuai lah berbanding dengan ni di mana, tapi jawapan saya semasa. Sebab kita tengok atas ni ni kita punya penyataan masalah inventif tadi. Saya tak pergi mana-mana lagi cikgu. Saya lebih kepada kita masih lagi ke arah masalah inventif yang kita dah dapat sebelum ni. So kita nak tentukan soalan pemisah masa ruang ni, kita tengoklah. Sebenarnya kalau ikutkan tak perlu soalan ni pun boleh dapat jawapan sebenarnya. Tapi cuma nak bagi pemahaman lebih sikit lah kenapa kita pilih pemisah masa. Okey, jadi di mana cahaya tidak diperlukan? Semasa waktu terang. Tanya di mana, jawapan saya semasa. Jadi tak sesuai. Jadi kedua-dua jawapan ni tidak sesuai untuk pemisah ruang. Jadi saya tak akan guna pemisah ruang, saya akan gunakan pemisahan masa. Jadi bila cahaya diperlukan semasa waktu gelap. Bila cahaya tidak diperlukan semasa waktu terang. Okey. Jadi ini cara saya dan mungkin boleh membantu cikgu. Okay. Salam. Rupiah. Nak tanya. dalam buku teks dia guna jadual pencanggahan fizikal kan? Boleh guna ke jadual tu? Dia bukan nama jadual pencanggahan fizikal sebenarnya. Dia sebenarnya jadual penentuan pemisahan. Itu sebenarnya nama jadual. Jadual penentuan pemisahan. Boleh guna kalau faham. Faham ke tidak? Kadang-kadang bila kita masukkan apa benda yang berlainan dia jadi confuse lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita nak ajar budak dalam buku teks tu ada. Okey. Maksudnya macam mana kita nak guna buku teks ni guna ni. So cakap bergantung kepada cikgu punya pemahaman. Kalau cikgu rasa mudah untuk menerangkan kepada murid, gunakan jadual pemisahan ruang, pemisahan masa ni. Sebenarnya pemisahannya ada 4, tapi dalam silibus kita guna 2 saja, ruang dan masa kan. Jadi kita guna macam ni. So untuk ruang, kita tanyalah di mana. Untuk pemisah masa, kita tanya. Sebab apa? Kalau saya tak pastilah buku teks, saya dah lama tak tengok buku teks tu. Saya tak pasti. Tapi jawapan dia, tak salah saya, jawapan dia kedua-duanya menjurus kepada masa. Tak salah saya lah. Tapi bila at the end dia pilih adalah untuk ruang. Tak salah saya lah. Betul. Saya pun tak ingat. Apa tu kemah tu confuse sikit. Kemah tu dia pilih pemisah ruang tu masa. Saya pun dah lupa dah. Dia pemisahan masa. Masa. Pemisahan masa kan. Jawapan dia sepatutnya ruang kan? Sepatutnya ruang. Saya rasa lah sebab sepatutnya ruang tapi jawapan dia kepada masa. Okey, tak apalah itu errata je. Okey. So sekarang ni saya punya cadangan
sebab ini adalah cadangan saya. Okay, cikgu nak compare dengan buku teks, saya rasa saya tak tahulah. Saya tak nak sentuh buku teks sebab yang penting adalah yang saya terangkan ni lebih kepada fokus kepada bagaimana cikgu nak nampakkan flow yang cikgu buat analisis ni dia terus cantik sampailah ending dia. Jadi sebab apa? Kalau kita tak faham dia punya flow tu, kita terang macam mana mulalah makan diri kita cikgu. Dia makan diri kita, bila makan diri kita, kita tengah-tengah, tak apalah kamu buat je lah. Jadi budak ke situ dia tanya soalan sangat besar. Tanda soalan sangat besar, cikgu, kita tak selesai gini cikgu, saya tak faham lagi ni. Jadi kita kat situ. Jadi ini sebagai satu cadangan, sebenarnya bukan cadangan pun. Ini sebenarnya yang kita gunakan dalam TRIS. Okey cikgu, kalau cikgu cari dalam TRIS, memang kita gunakan cara ni cikgu. Bila pemisah ruang, kita tanya di mana. Okey, baik, terima kasih Rofi. Rofi, ni kawan saya ni lama dah. Okey, jadi ini cerita dia cikgu. Pemisah ruang, pemisah masa. Okey, jadi soalan tu sebenarnya sebab kita nak tentukan kita nak guna prinsip pemisah masa atau pemisah ruang. Jadi kita nak tahu, kita tak boleh main sembrono, sembarangan kita main pilih cikgu sebab nanti sepatutnya kita selesaikan gunakan pemisah masa, tiba-tiba tak dapat penyelesaian. Di situlah akan jadi masalah yang sangat besar. Jadi tak boleh nak buat. Okey, jadi sekarang ni kalau ikut soalan ni, okey. Baik. Sebelum tu saya tanya Cikgu Rina Ayu tanya, bolehkah kita ni Cikgu Azrina ni, Cikgu ni. Okey, bolehkah kita gunakan barang borang untuk memudahkan kita menerang kepada pelajar apa-apa masalah TRIS? Boleh. Kalau cikgu rasa boleh nak buat jadual ke apa ke, budak masukkan maklumat tu boleh, tak ada masalah. Kalau ada share kat saya pun malas nak buat benda-benda tu. Okey, kalau ada share, okey, sebenarnya tak ada masalah, tak ada jadi isu sebab benda tu terpulang kepada cikgu cara cikgu nak buat lah. Tapi saya buat cara ni adalah step by step. Kalau nak mudah, cikgu buat style project based learning. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Jadi murid tu akan buat benda tu lebih tersusun lah. Sampailah ending dia dapat buat satu produk. Okey, so ini sini sampai sini So sekarang 3.30. Ada setengah jam lagi. Baik. Jadi sekarang ni saya dapati bahawa pemisah masa adalah yang paling sesuai untuk saya gunakan dalam penentuan prinsip pemisahan. So saya nak gunakan semua prinsip inventif. Dia ada prinsip inventif Okey, so saya kat sini. So pemisah ruang dia ada dia punya senarai, pemisah masa ada senarai dia. So saya klik kat sini. Ini adalah senarai prinsip inventif dalam pemisah ruang dan ini adalah senarai dalam pemisah masa. So dia ada banyak tapi dalam silibus kita ada kita letak 7 aja, segmentasi, perinstrukan, kualitas tempat, tidak simetri, penyarangan, perantara, membran, anjak dan nipis. Ini di bahagian pemisahan ruang. So prinsip inventif dalam pemisah masa pula adalah tindakan awal, kedinamikan, tindakan berlebihan sebahagian, tindakan berkala, tindakan berterusan, pembuangan pemulihan dan pengembangan termal. Okey, ini dalam prinsip inventif penjadual pemisah penjadual. So kita akan balik pada asal ni. Okey, jadi sekarang ni daripada soalan penentuan pemisahan kita nampak jelas cikgu jelas sebab prinsip ni kita punya kita punya pencanggahan fizikal tadi, parameter yang bercanggah tadi, kita nak positif dan kita nak negatif. Ini adalah paling sesuai dengan kita punya masalah inventif tadi, paling sesuai. Setakat inilah kalau cikgu ubah ayat atas ni dia mungkin lari ke arah ruang. Jadi itu je. Okey, so sekarang ni kita nak pergi. So kita nak pilih pemisah masa lah. So saya akan kajilah pemisah masa. Okey, bila kita nak masuk kepada prinsip inventif, itu dah jatuh kepada step seterusnya iaitu penyelesaian umum. Tadi tu sampai masalah umum saja. Okey, masalah umum saja. Sekarang ni kita nak pergi pada penyelesaian umum. Penyelesaian umum ni kita kena dapatkan apakah prinsip inventif yang sesuai untuk kita gunakan dalam pembangunan produk ataupun pengubahsuaian produk tersebut. Okey. Jadi kat sini kita buatkan. Jadi kita tunjukkanlah. Okey, so saya pilih prinsip inventif dalam pemisahan masa. So ada tindakan awal. So apa tindakan awal punya konsep? Dia kata melakukan tindakan ke atas objek sebelum objek itu digunakan. Sebelum digunakan kita buat satu tindakan kat dia. Supaya apabila benda tu akan berlaku, kita dapat jalankan dia dan rintangan dapat dikurangkan. So ini maksudnya kita beri tindakan awal kepada produk tu, barang tu supaya dia boleh ni. So contoh ni lebih kepada macam kita nak sediakan bahan-bahan fast food lah. Kita siapkan dulu daging burger bagai semua, kita simpan dalam peti sejuk. Okey, lepas tu bila kita nak masak baru kita keluarkan dan kita goreng. Itu contoh tindakan awal. Okey, seterusnya adalah kedinamikan. Kedinamikan ni memberikan keupayaan fleksibel, mudah bergerak, mudah berubah kepada satu objek atau proses untuk mencapai tahap optimal. So, benda tu tak bergerak, jadi kita tadikan dia benda yang bergerak.
Okey, itu kedinamikan. Baik, seterusnya nombor 16. Okey, number hashtag ni sebenarnya adalah number. Dia ada susunan, ada 40 prinsip inventif. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu balik, dia ada 40 prinsip inventif. Yang ni adalah prinsip inventif yang ke-10 tindakan awal, 15 kedinamikan, 16 tindakan berlebihan atau sebahagian. So, apa function dia ataupun apakah konsep dia? Mengurangkan atau melebihkan kadar penggunaan sebagai strategi untuk mengurangkan tugas dan mengurangkan pembaziran. Okey, tindakan berlebihan ni selalunya kita buat contoh yang terbaik yang kita buat yang paling senang nampak, kita buat donat. So, kita taburkan donat kat atas donat gula sebanyak-banyaknya tapi yang melekat sikit. So, gula yang tadi kita tabur tadi tu kita gunakan untuk donat lain. So, itu tindakan berlebihan. Ataupun kita letak coklat. Okey, coklat tu kita celupkan. Okey, mungkin celupkan tu donat atas je kita celupkan, tu kita keluarkan. So, itu adalah contoh tindakan berlebihan ataupun sebahagian. Okey, jadi itu nombor 16. So, prinsip metode seterusnya adalah tindakan berkala. Tindakan berkala ni dia ubahkan tindakan berterusan kepada tindakan berkala atau berhenti sebentar atau melakukan tindakan lain semasa dia berhenti. So, maknanya benda tu berfungsi sepanjang masa. Tiba-tiba kita cakap, okey, berhenti sekejap, buat benda ni. Dah settle benda ni, baru buat balik benda yang tadi tu. Okey, itu maksudnya tindakan berkala. Okey, nombor 20, tindakan berterusan. Melaksanakan operasi berterusan bagi memperoleh faedah yang maksimum. So, ini tindakan maksimum. Dia akan sentiasa berfungsi dan dia akan, setiap kali berfungsi, mesti dia akan membuat satu yang baik lah. Itu dipanggil sebagai tindakan berterusan. Okey, seterusnya, pembuangan dan pemulihan, dia buang satu objek atau kita pulihkan balik objek tu. Okey, kita gunakan sebagai benda lain. So, kita panggil sebagai pembuangan dan pemulihan. Benda tu memang tak dipakai. Tapi, kita ambil balik benda tu, kita jadikan satu fungsi yang lain. So, kita panggil itu pembuangan dan pemulihan. Benda tu kita buang, tapi kita boleh guna balik. Okey, jadi nombor 37, pengembangan termal. Okey, menggunakan pengembangan atau pengecutan haba bahan yang sama untuk beza untuk capai tujuan. Okey, ni konsep yang simple lah. Baik. Jadi, bercakap tak berhenti ni. Okey, jadi sekarang ni, masalah dia apa? Okey, hujang kiri tak apa cikgu. Cikgu boleh tengok ni. Sekejap Cikgu Cian tanya okey. Cikgu Amelia tanya tadi. Dah jawab kot sebab dalam buku teks guna ya atau tidak untuk menunjukkan pencanggahan. Okey, sepatutnya terpulang cikgu sebab yang pencanggahan ni yang saya buat tadi tu lebih kepada bagaimana kita nak lebih jelas pencanggahan tu. Okay, sebab dia mesti bergantung kepada masalah inventif yang kita jumpa, iaitu pencanggahan parameter yang kita jumpa. Okay, bila kita jumpa pencanggahan parameter tu, itulah yang lebih jelas kita tahu kat mana kita nak gunakan dia. Kita guna pemisah masa atau pemisah ruang. Okay, cikgu boleh tengok contoh nanti, saya punya slide tu cikgu boleh kaji balik, tengok. Kalau ada silap bagi tegur saya, kalau okey cikgu gunakan. Okey, baik. Cikgu Chan tanya, dalam model fungsi, garisan interaksi bermasalah perlu digunakan. Okey, garisan interaksi bermasalah tak wajib digunakan. Kalau cikgu rasa benda tu perlu digunakan, cikgu letak. Kalau tidak, saya boleh gunakan yang lain. Maknanya ada tapi tidak mencukupi. Ataupun ada tapi berlebihan. Jadi kita sendiri yang decide bergantung kepada masalah yang berlaku. Okey, untuk case study, okey, cahaya tu tak harmful pada produk kita pun. Cahaya tu kan maknanya harmful, maknanya tidak mendatangkan masalah pun. Dia hanya tak mencukupi je. Okey, kita punya sistem tak rosak pun, tak kacau pun. Okey. Jadi apa beza ini soalan Cikgu Cian apa beza garisan interaksi berguna tetapi tidak mencukupi dengan garisan interaksi bermasalah? Okey. So garisan interaksi tidak mencukupi ni dia ada tapi dia tak akan rosak pun kita punya sistem. Okey, tapi garisan yang bermasalah ni dia memang akan rosakkan sistem kita. Dia memang akan rosakkan sistem kita. Itu ayat di maknanya okey, garisan itu ada je super sistem atau objek ni, okey, ataupun komponen ni dia akan betul-betul rosakkan komponen yang lain ataupun sistem tu. Okey, itu maksudnya kita gunakan garisan interaksi bermasalah. Okey, jadi saya rasa menjawab kot. Saya harap menjawablah Cikgu Chan Okey, baik. Cikgu Zarina, hujan lebat tak apa, cikgu boleh tengok kat YouTube nanti. Link tu ada. Okey, baik. Jadi sekarang kita sambung. Mana tadi? Okey, sekarang ni kita nak pilih yang mana cikgu? Okey. So dalam TRIS, kita sebenarnya kita buat benda ni, okey, cikgu saya cakap terang, cikgu dan murid tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena buat dalam kumpulan sebab perbincangan ni
memang fokus untuk dalam kumpulan sebab idea akan datang daripada kawan-kawan rakan-rakan ataupun orang yang berada di kita dalam mesyuarat tu. Okey. Jadi sekarang ni ini adalah cara nak pilih. Okey. Jadi sekarang ni daripada 7 prinsip inventif yang ada tu, okey, saya bawa murid saya bincang dengan diorang. Okey. Apakah cadangan pemuasaian berdasarkan prinsip inventif yang kita ada dalam senarai itu. So ada setuju. Pertama adalah prinsip inventif nombor 10, tindakan awal. Maksudnya kita lakukan satu tindakan kepada benda tu dan bila digunakan nanti dia boleh bergunalah. So itu tindakan awal. Jadi kedinamikan. Kedinamikan ni benda tu tidak bergerak, kita ubah kepada pergerakan. Okey, ataupun nombor 16 tindakan berlebihan atau sebahagian. Okey, nombor 19 tindakan berkala. Kita nak di waktu ni dia buat sesuatu dan waktu ni dia buat lain. Okey, itu adalah tindakan berkala. Okey, yang ke-20 tindakan berterusan. Benda ni berterusan saja berlaku. Okey, nombor 34 pembuangan dan pemulihan. Okey, nombor 37 pengamal terma. So jadi cadangan dia kat sinilah cikgu. Okey, tindakan awal. Saya cadang. Kita cadangkan, okey, murid bincang cikgu, kita cadangkanlah. Kita tukar badan bekas tu. Okey, yang boleh serap cahaya penerbang. Kemudian bila dia gelap saja dia terus cahaya, glow in the dark. Cadangan dia. Kita bagi terima je idea tu. So kita tukar bekas pensel tu kepada bekas yang boleh menyerap cahaya penerbang dan dia bercahaya semasa gelap. Glow in the dark. Okey, itu dia tindakan awal. Maksudnya bekas tu awal-awal sekali dia akan serap dulu. Okey, tindakan awal sebab tindakan dia mesti serap dulu cahaya penerbang tu. Okey, tiba-tiba gelap. Baru dia akan keluarkan cahaya daripada badan itu untuk supaya dia boleh nampak. Tapi pun tak lama lah kan. Tapi dia akan gelap juga balik sama. Okey, itu satu contoh. Yang kedua, kedinamikan. Okey, perlu ke bekas tu bergerak-gerak? Tak perlulah, so tidak berkaitan. So senang je. Kalau rasa tak perlu, terus tidak berkaitan. Tindakan berlebihan, perlu kita nak goncang-goncang kita punya bekas tu? Tak perlu. Okey, jadi tidak berkaitan. Okey, nombor 19, tindakan berkala. Okey, apa yang dibuat? Tambahkan satu sistem elektronik yang boleh keluar cahaya waktu gelap dan padam pada waktu terang. Okey, maksudnya cahaya, dia buat bercahaya tu waktu terang, gelap. Okey, dan padam di waktu ni. So ini dipanggil sebagai tindakan berkala, cadangan. Okey, nombor 20, tindakan berterusan. Kita letakkan satu sistem elektrik berlampu sepanjang masa. So maknanya bekas tu bercahaya je. Dia siang ke, dia malam ke, kita biar dia berlampu je sampai bila-bila. So itu dinamakan sebagai tindakan berterusan. Okey, sebab kita nak dia bernampak kan, benda nampak kan. Jadi tengoklah. Jadi pembuangan dan pemilihan tidak berkaitan, pengembangan terma pun tidak berkaitan. Jadi yang mana daripada ketiga-tiga ni, cikgu nak pilih tiga-tiga boleh, nak pilih satu boleh, nak pilih dua boleh, atau pilih satu, pilih tu maknanya ada pilihan. Okey, di sini bincang dengan murid, kat mana yang kita boleh pakai? Di mana kita boleh pakai? Okey, jadi macam anak murid saya, dia kata, cikgu, kita buat yang ni lah cikgu. Dia nak buat satu sistem elektronik. Dia gunakan prinsip inventif tindakan berkala. Okey, untuk dia punya projek. Okey, melibatkan elektronik, melibatkan ni. Jadi murid saya, dia tak tahu juga sebenarnya cikgu. Saya tak tahu nak buat ni, tak apa. Dia dah nampak benda tu, jelas. Okey, kita buat macam ni lah cikgu. Bila ada cahaya, baru kita nyalakan. Kalau tak ada cahaya, kita offkan lampu tu. Jadi kita tak bazir tenaga. Okey, so murid saya dia pilih yang ini. Okey, kalau ada murid nak pilih atas lah, hantarkan dia, biarkan dia pilih. Okey, jangan kata tak boleh cikgu, biarkan dia pilih. So dia fikir, boleh buat tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, dia pilih yang lain pula. So pusing-pusing. Yang saya nampak jelas boleh senang nak buat adalah tindakan berkala dan tindakan berterusan. Ini yang paling mudah nak buat lah. Okey, ini elektronik, yang bawah ni sistem elektrik. Okey, jadi kita boleh cuba bincangkan. Jadi di situ, sampai situ cikgu, ada tanya, sekejap tengok. Okey, clear, thank you. Okey, jadi YouTube pun tak ada tanya. Okey, cun. Okeylah Baik. Jadi sekarang ni okey. Sekarang ni kita nak teruskan. Okey, dah jadi tindakan berkala. Ini di bawah masalah umum. Penyelesaian umum. Sebab kita penyelesaian umum, okey. Yang prinsip inventif ni tindakan berkala ni penyelesaian umum. Yang cadangan pemuasaian ni dia dah masuk kepada penyelesaian khusus. Maksudnya pada produk tersebut. So pada produk tersebut kita nak tambah satu sistem elektronik pada dia sebab kita nak adakan cahaya tu sebagai satu komponen dia. Asalnya cahaya itu adalah super sistem. Tapi sekarang ni cahaya tu kita nak jadikan dia sebagai komponen dia. Kita nak jadikan situlah Okey, jadi apa buat? Kita akan buat satu reka bentuk baru berdasarkan prinsip inventif. So bahagian sinilah penyelesaian khusus. Tadi kita minta kita nak buat elektronik. Okey, so kita nak buat elektronik. Jadi kita mintalah murid ilaka objek ataupun projek yang dia akan buat lah. Contoh yang ni dia buat macam ni. Okey,
Saya buat ni sebenarnya saya lakar cikgu tadi saya lakar. Okey, saya lakar dalam 10 minit 20 minit saya. Okey, saya buat bekas ni tadi bentuk bulat. Okey, tapi saya jadikan dia bentuk silinder tambah dengan petak ni sebab apa? Bawah ni saya nak letakkan elektronik saya. Okey, jangan saya conteng. Okey. Baik. So yang ni ini tempat saya letak elektronik saya. Okey, ini saya punya bekas asal tadilah design asal tu. So dalam ni saya letakkan LED strip. Okey, tu tambah lagi sini pun ada LED strip juga. Okey, jadi bekas ni jadi dua dia bekas. Okey, sini ada LDR, ni ada switch. Switch ni on off lah, maknanya kalau tak pakai kita off kan, kalau kita nak pakai dia on kan lah. Maksudnya sistem auto letak on switch, kalau kita tak nak pakai kita off kan je untuk jemputkan bateri ke apa ke kan. Okey, jadi LDR ni kesan cahaya. Jadi di sini ada tanya tak? Okey, tak ada. Baik, di sini baru saya tentukan. Okey, saya sebenarnya nak benda ni. Okey, saya nak benda ni, reka bentuk saya ni. Okey, adakah dia fungsi mengikut bentuk atau bentuk mengikut fungsi? Dalam ADSKP ada kan dia tanya, okey, adakah reka bentuk ni melibatkan fungsi mengikut bentuk atau bentuk mengikut fungsi? So, kalau ikutkan ni, fungsi dia adalah bercahaya. Okey, tapi bentuk dia adalah bentuk yang kita nak. Kita nak bentuk macam ni saja. So, ni dinamakan sebagai fungsi mengikut bentuk. Function follow form. Okey, reka bentuk ni yang kita nak akan gunakan. So, apa saja fungsi dia, dia masih ikut bentuk. Itu dinamakan sebagai function follow form. Okey, jadi pilihan teknologi yang ada, okey, yang inilah. So, saya nak buat apa? Yang pertama, saya nak gunakan pembuatan. Okey, so modern saya gunakan printer 3D. Murid saya ada, saya bagikan dia orang kelebihan untuk gunakan printer 3D. Kemudian yang kedua, teknologi kedua saya akan pilih elektronik. So pembuatan pertama, kedua adalah elektronik. Okey, jadi di sini dah capai untuk DSKP dia pilih dua kan. So pilih dua, dia kata cikgu, tak apalah kita guna printer 3D lah pembuatan dan satu lagi elektronik. Okey, jadi kita akan buat benda ni. Okey, ini adalah contoh satu, cadangan lakaran satu. Okey. Jadi, tengok cadangan yang kedua pula macam mana. Ni cadangan kedua pula. Yang ni. Jadi, dekat sini ada bekas untuk letak Arduino ke apa ke. Kita punya mikro pengawal di sini. Dia ada satu tiang. Tiang tu ke sini ada lampu. Okey, jadi tengok. Okey, yang ni ada lampu. So, kat sini lah lampu. Lampu akan cahaya ke sini lah. So, dia akan nampak lah. Maknanya budak-budak bila gelap saja dia akan nampak cahaya yang bekas ni. Itu contoh. So ini pun sama juga, reka bentuk dia fungsi mengikut bentuk. Function follow form. Okey, still teknologi masih samalah pembuatan kepada elektronik. Okey, jadi ini contoh yang kedua. Baik, ada tak contoh lain? Ada cikgu, saya buat. Okey, ini bincang. Tadi saya bincang murid ni pagi tadi sebenarnya. Ni panas-panas cikgu pagi tadi buat bincang dengan murid. Okey. So dia buat macam ni pula bentuk kotak, petak. Tadi bentuk bulat kan? Okey, asalnya bentuk kotak bulat, silinder, tapi dia nak tukar dalam bentuk petak. Boleh lah, bagilah idea kat dia. So budak pun akan, cikgu saya tak naklah buat bentuk bulat, saya nak ubah bentuk. Okey, terpulang kepada dia. Dia buatlah macam ni. Okey, akhirnya ada tempat bateri lah apa semua, ada lampu, semua kat mana-mana ada switch kan. Okey, dia sendiri yang akan decide kat mana dia nak buat. So, sekali dengan dimensi. So, lakaran ni sekali dengan dimensi lah. Sepatutnya tak betul lah ni, tapi tak apalah, maksudnya kita bagi ni supaya nampak. Okey, sebelum dia design menggunakan 3D modeling, so dia dah nampak dah apa dia nak kena buat. Dan saya terangkan balik cikgu, saya suka fokuskan cikgu, okey murid-murid kamu nak lukis guna apa, oblik ke isometrik? So kita akan buat. Dia kata cikgu kita nak buat oblik lah, dia gunalah oblik. Jadi tak perlulah lukis dua-dua, pilih satu saja. So kat sini kita asah balik ilmu dia tentang lakaran. Okey. Jadi pilihan teknologi apa tak samalah. So mungkin komponen berbeza. Okey, ini yang ketiga, yang keempat. Ini ada murid saya tadi, cikgu saya nak buat bentuk trapezium. Boleh tak? Boleh, buat je lah. Ini adalah bentuk trapezium. Trapezium ke? Hexagon, sorry, hexagon. Okey, silap Okey, hexagon. So dia buat dalam bentuk hexagon. Okey. Jadi dapatlah ni. So bentuk hexagon, function sama lagi. Function masih berlampu. So function follow form. Okey. So ini adalah contoh dia. Okey, cikgu. Baik, sampai sini saya rasa cikgu boleh ikut-ikut. Boleh ikut dia punya ni. Sebab ini cadangan dia. Jadi bila kita buat ke dalam kelas sebenarnya, tadi memang saya cuba pula sekelas saya, tingkatan 3, okay.
dia memang boleh ada idea. So kita bagi contoh je ni, dia terus cikgu saya buat macam ni. Dia punya idea dia lebih pelik-pelik daripada kita cikgu. Okey, sampai saya rasa macam tak logik pun ada. So di sinilah bagaimana daripada masalah tadi yang simple tadi, yang simple lah sebenarnya, kita terus buat satu ni. Okey. Kalau cikgu tak ikut flow ni, saya rasa mungkin cikgu terus alah tak lampu lah. Terus macam tu kan. Tapi budak tak faham kenapa nak tak lampu. Kadang-kadang sebab bukan semua budak faham cikgu. Ada semua budak kenapa aku nak tak lampu Tak ada sebab ke tiba-tiba nak tak lampu. Macam tu. Jadi kat sini budak saya kata saya nak tukar lain boleh tak? Cikgu saya tak nak, saya nak sini. Sebab dia dah faham yang dia perlukan itu saja. Dia tak nak buat-ubah soal lain. Itu kelebihan kalau murid kita faham. Dia tak nak ubah. Maksudnya saya nak buat macam ni cikgu. Design saya ni sebab saya nak selesaikan parameter ni saja. Jadi di situlah kita punya kekuatan kita dalam tulis ni. Maksudnya dia tidak akan fokus, dia akan fokus kepada satu benda saja. Dia tak akan buat benda lain. Sebab kalau cikgu tak buat proses ni, okey, majoriti lah majoriti tak buat proses ni, saya rasa dan saya berpendapat, okey, bila budak dah buat ni, cikgu nak tukar lah, nak buat benda lain lah, dia akan jadi macam tu. Sebab apa? Dia tak tahu apa sebenarnya dia nak buat. Dia ikut je, buat ni lah, cikgu suruh pasang je, tapi macam tak best, saya tak nak lampu, buat benda lain. Jadi itu jadi isu. Okey, soalan dia macam nak tanya, buat apa nak buat kalau ada lampu? Bukan nak tulis waktu gelap, bukan nampak pun. Sebab tu kita kena clearkan. Dia masalah tadi sebab dia tak jumpa pensel tu, tak jumpa bekas pensel tu. Mungkin dia nak pergi kerja, kelas sekolah ke apa, dia tak nak buka lampu ke apa, dia nak cepat, dia tak nampak bekas pensel tu. So dia nak kena buka lampu lah contoh. Okey, sebab tu dia based on masalah. Kalau cikgu kata kenapa, betul logik lah cikgu tanya. Cikgu tanya, buat apa nak buka lampu di lampu? Bukan nak tulis waktu gelap pun, tak nampak pun. Betul. Okey, tapi daripada awal tu kita dah bagi satu masalah tu, dia fokus ke masalah tu je lah. Dia tak adalah kata, okay, kalau awal-awal dia tanya, kenapa nak buka lampu cikgu? Sebab based on masalah. Okay, kamu sekarang ni berbincangkan masalah ni, benda tu tak berlampu. Jadi kamu yang mencadangkan sendiri. Saya akan tembak budak saya. Kamu yang mencadangkan tu ada lampu. Kan? Kamu yang mencadangkan. So dia tak ada query. Kalau macam cikgu Faiz kan tanya, okay, buat apa lah tu kan? Memanglah query sebab cikgu tak nampak benda tu, maksudnya cikgu terus jam tu dia end product. Jadi budak-budak ni bila dia tahu benda tu dia nak buat, dia selesaikan masalah tu, kata saya selesaikan masalah ini. Apa jadi pun saya tahu masalah yang saya selesaikan. Bukan isu lain. Sebab apa? Kalau cikgu kata nak tuliskan, tulis waktu gelap ni, ini adalah masalah lain. Okay, buat apa bekas ni? So nak tulis. So menulis dalam waktu gelap dah jadi masalah lain. Isu dia adalah masalah yang di awal-awal tadi, dia adalah lebih kepada dia nak mencari bekas pensel tu tak jumpa. Itu masalah yang dia selesaikan. Sebab tu bila kita campur adukkan masalah lain dalam satu produk, satu masalah, dia jadi kita jadi macam, tak boleh lah aku nak buat benda ni. Jadi dia tak ada fokus. Sebab saya tunjukkan cikgu kan, kalau cikgu tengok balik slide saya daripada awal, kita berfokus kepada apakah parameter yang kita nampak ia bermasalah. Jadi tidak menjadi isu kalau orang tanya buat apa nak bekas pensel berwarna, berlampu, sedangkan kita bukan menulis. Tapi kita berbalik-balik kepada isu kita. Masalah tadi adalah masalah bekas pensel tak nampak. Jadi apa penyelesaian yang murid boleh fikirkan untuk dia bagi bekas tu boleh nampak. Okey, so saya harap boleh faham dekat situ. Okay. Point dia adalah bila budak tanya masalah lain, apa ni tak tulis bukan nak tulis apa, kita point balik. Sekarang ni apa masalah asal kita? Adakah kita dapat selesaikan masalah ni? Okey, selesai masalah, settle. Okay. Memanglah kalau ikutkan practically kan, buat apa kita beli ni? Tapi ada orang memerlukan, ada setengah orang dia memerlukan, aku perlukanlah bekas pensel berlampu ni sebabnya mungkin one day lampu bilik terbakar ke apa semua, nak cari barang tak jumpa lah. Ataupun macam tu, aku tak nak macam bilik tu ada adik ke tengah tidur, kalau buka lampu dijaga, dia hanya bekas tu je nampak. So kita tak nampak ke situ sebab kita tak hadapi perkara tu. Tapi setengah orang dia rasa benda tu perlu. Macam contohlah, tong sampah buka sendiri tu, kita tak perlulah baik angkat je. Okay, tapi ada setengah orang memerlukan benda tu. So kita tak boleh macam kata benda tu salah, benda tu betul, tidak. Ada benda yang mungkin orang perlukan, mungkin tidak diperlukan. So kalau ikutkan pembangunan produk pun dia base apa yang orang perlukan. Bukannya 1 juta orang perlukan, tapi mungkin sebilangan terperlukan. Okay, ada tanya apa-apa cikgu? Okay. Sebab apa saya nak tunjukkan, ada masa sikit ni, alamak tinggal 7 minit. Saya nak tunjukkan ke cikgu macam mana nak design 3D menggunakan Tinkercad cikgu. Daripada sini saya minta murid saya reka bentukkan benda tu.
Contoh boleh ke nak tunjuk ke cikgu? Tak apa ke? Sebab kita bajet pukul 4 habis. Boleh Okey, kita tunjuk contoh Jadi saya akan tutup ni, saya stop share jap. Okey. So saya padam. Jap. Okey. Saya nak tunjukkan kat cikgu macam mana daripada produk ni, okey, kita nak buat dia punya ni lah. So cikgu saya share screen nombor 2. Okay. Baik. Okey, yang ini cikgu yang ini adalah saya punya kita masukkan ni lah. So saya akan buat tinkercad.com. Okey. So sekarang ni pasal saya dengan murid saya adalah mereka membina model 3D. So tugasan diorang 2 minggu ni sebelum nanti PDPR pun dia akan buat ni lah. So saya akan ni, siapa cikgu-cikgu kalau nak guna Tinkercad ni percuma cikgu boleh tengok. Okey. Jadi cikgu pergi kepada sign in. Cikgu jangan join now, cikgu pergi sign in saja. Okey, cikgu sign in. Cikgu sign in with Google. Okey. So kalau cikgu ada 2 akaun, okey macam ni ada akaun kan. Okey, so cikgu pilih saya suka gunakan akaun 5 lah, cikgu boleh gunakan akaun 5 cikgu. Kita maksimalkan akaun 5 kita login gunakan akaun 5 kita. Okey, so jadi akaun 5 ni dia akan menyala akan masuk kepada Tinkercad. Okey. Okey, link kehadiran sekejap lagi cikgu. Lupa pula nak bagi tahu. Okey, baik. Kita sebenarnya nak bagi ke cikgu-cikgu 2 jam ladap tambahan. Okey. So hari ni 2 jam. Cikgu kita nak bagi 2 jam ladap tambahan. Tapi dengan syarat cikgu cuba buat proses yang terangkan tadi. Okey, tapi tak apa. Sekejap lagi kita terangkan. Okey, so sekarang ni saya nak buat design. Okey, contoh saya buat design. Saya nak buat lakaran yang pertama. Lakaran pertama mana? Ini. Lakaran pertama ni. Okey, cikgu So ni lakaran pertama saya. So saya nak buat satu objek yang menggunakan lakaran pertama. Jadi macam mana saya nak buat? So saya nak buat yang ni ketinggian dia 100 mm. Ni 80 mm. Okey, so saya nak buat yang ni. Jadi apa saya buat? Saya pergi kat sini. Okey, saya ada bentuk silinder. Okey. Saiz dia saya nak buat ini adalah 80. Okey. Ni pun 80 juga. Okey. So based on apa yang saya buat tadi, okey, maknanya lakaran saya tadi. Okey. Saya punya ni 80. Maksudnya saya punya silinder dia punya diameter adalah 80. Jadi dekat sini okey, tinggi dia adalah 100. So saya buatlah tinggi adalah 100. Okey, 100 mm. So ini adalah saya punya basic objek itulah. Okey. Dan saya nak buat dalam dia ada hole. So saya buat apa? Saya akan copy. Okey, saya duplicate lah. Kalau duplicate, dia akan ada 2. So saya buat warna lain. Okey. So saya ada 2. Okey. Jadi apa berlaku? Sebabkan kita nak bekas ni ada macam dia punya dinding tu kan. So kalau kita buat ni 80. So saya akan kurangkan ni. Saya nak sebelah kanan dan kiri adalah 2 mm. So saya akan potong 4. So akan jadi 76. 76 kiri dan akan jadi 76 kanan. Contoh cikgu Okey. Dan saya akan turunkan sikit sebab 100 saya nak 2 mm ataupun 3 mm lah. Saya buat 97. Okey. Jadi dia akan macam ni. So apa berlaku? Dia akan bila saya buat macam ni cikgu dia macam pendek sikit daripada yang asal tadi. Okey, apa saya buat? Saya akan naikkan sedikit iaitu sebanyak ketinggian 3 mm. Okey, tunjuk contoh juga Okey, so apa saya buat? Saya tengok sini. Saya dapatkan. Okey. Sekejap. Yang ni saya jadikan sebagai hole, maknanya benda yang berlubang. Saya akan sambungkan. Saya akan align dia. Dan saya akan align kat sini. Okey. Jadi saya buat sini, saya gabungkan dia. So automatik dia jadi satu silinder ataupun bekas pensel. Ini adalah basic dia. Okey. Jadi tengok contoh cikgu So saya tunjuk contoh ni. So sekarang ni daripada ni okey, saya nak ada kotak pula. Kotak ni berapa kan? So kotak dia 80 tinggi 100. Okey, so kita buat dulu.
kotak buat sini. Okey, kita nak 80. Okey, ni pun 80. 80. Okey, tinggi dia 100. Okey, jadi sini adalah kotak dia. Contoh kan. Okey, tapi kalau ikutkan objek tadi tu, dia bersambung kat sini. Okey, kat sinilah kita akan cuba ubah suai kita punya ni. Okay, tapi tak apa, sebelum tu kita buat dulu. Okey, Ctrl D. Okey, kita buat hole. Okey, so kita buat, kita kecilkan ini 76. 76. Ketinggian tadi saya ubah kepada 97. Okey, so saya letak kat sini. Saya nak lower saja, saya align. Okey, saya cepat je sebab nak tunjuk contoh je cikgu. Saya align. Okey, so, Allah silap. Yang ini saya kena naikkan sikit, 3. Okey, so yang ni saya align. Beri masa sikit cikgu. Okey, so saya gabungkan dia. Gabungkan. Tak jadi ke apa? Okey. Align. Okey, contoh je contoh je. Okey, so yang ni pun saya dapat buatkan ni sama juga. Okey, so saya dapat buat bentuk macam ni. Okey, jadi itu contoh je contoh macam mana kita nak buat ni, lepas tu kita buatlah. So budak kita, budak saya buat ni lah, gabungkan semua gunakan kaedah. Okey, jadi itu contoh saya. So saya stop share. Ada nak tanya apa-apa tak? Allah. Okey, ada check apa-apa tak? Sebab kita dah nak ambil masa ni. Okey, baik. Cik Irma akan sharekan link. Cik Irma, dia sharekan link dalam kehadiran. Okey, baik. Kita nak minta cikgu. Cikgu kita orang nak bagi 2 jam lagi ladap. Tapi kita tak ada perjumpaan. Cikgu akan berkongsi bahan dengan kita. Cikgu kongsi saja bahan tu. Yang kita tengok, cikgu akan dapat 2 jam. Tapi apa cikgu kena buat? Okey, cikgu ambil slide saya tu sebagai template. Okey, cikgu cuba buat satu produk lain. Okey, satu produk lain yang berkaitan dengan kita punya RBT lah. Okey, apa-apa produk cikgu try buat. Tak payah yang susah-susah, yang simple-simple je cikgu. Okey, cikgu buat dan cikgu aplikasikan apa yang cikgu faham hari ni. Okey, apa yang cikgu faham hari ni dan cikgu sharekan nanti sebab Cik Irma akan bagi lagi 2 jam ladap, okey, kepada siapa yang rajin buat. Kita bagi masa berapa Cik Irma? 2 minggu boleh 2 minggu. 2 minggu. Maknanya minggu ni mungkin cikgu sibuk, minggu depan cikgu raya kan. Cikgu raya, lepas tu adalah masa sikit. Okay, kalau nak mudah pun ialah macam mungkin cikgu yang pernah mengajar form 3 sebelum ni atau form 2 sebelum ni, ada yang anak murid dia pernah buat projek apa-apa yang simple menarik kan. Kalau nak buat pun boleh juga kan. So kita gunakan step by step yang saya bagi tadi. Cuba kita masukkan step by step tu. Jadi kalau cikgu boleh buat tu sebenarnya satu kami nak cikgu faham, tapi cikgu tak nak buat tak ada masalah. Okey, kita tak ada paksa, tapi kalau cikgu buat kita bagi 2 jam ladap lagi. Jadi apa yang berlaku, cikgu buat slide tu, cikgu share, nanti Cik Irma akan sharekan masukkan link untuk cikgu hantar bahan tu melalui Google Form. Jadi kat situ saya akan semak nanti dengan Cik Irma akan semak, lepas tu kita akan bagi cikgu ladap lah. So ladap tu cikgu bagi dan bahan-bahan yang cikgu share tu saya akan sharekan kepada semua kawan-kawan kita lain. So kita dapat pahala juga cikgu. Bahan yang kita share tu orang lain mungkin boleh gunakan untuk sekolah dia. Biar kita tiru. Yang penting kita nak fokus kita adalah fahamkan murid kita tentang proses. Bukan produk tu cikgu. Kita nak dia proses tu dia faham. Oh macam ni. Jadi bila kita ada banyak bahan, cikgu baca, oh orang ni buat macam ni, boleh terima. Orang ni buat macam ni, boleh terima. Sebab saya kata awal, tidak ada betul dan tidak ada salah. Jadi
betul atau salah tu bergantung kepada kita. Kalau kita tak suka benda tu, kita kata salah. Tapi kalau benda tu kita suka, kita kata betul. Tapi saya akan cuba bantu. Okay, sebenarnya ada JU RBT yang lain akan cuba bantu cikgu. Okay, nanti kita orang akan check lah untuk bantu cikgu. Kalau salah, kita akan DM. Kalau cantik, cikgu letakkan sekali. Rasa cikgu ni kot, Irma boleh tak letak sekali dengan satu form tu, dalam tu dia orang punya Telegram ID. Sedang kalau pokok saya ni, kita boleh edit, kita boleh hantar dia, bagi tahu dia, cikgu edit ke sini, macam tu lah. Kalau boleh lah. Okay. Okay. So, nanti link tu saya share dalam grup RBT Telegram RBT Sekolah Menengah tu. Dekat sini pun saya letak juga, tapi nanti kalau 2-3 hari seminggu lagi cikgu pun nak hantar ke, cari link tak jumpa ke, boleh tanya dalam grup RBT Telegram. Saya harap cikgu dah masuk grup RBT tu. Baik, ada satu lagi. Sebenarnya Kirma kan, satu lagi. Siapa-siapa yang layan YouTube kita ni, saya punya YouTube ni, maksudnya dia nak belajar balik kan. Okey, siapa yang tak join Zoom ni lah, ataupun mungkin ada cikgu-cikgu kita yang memang tak perasan surat pun, alamak surat ada kan. Okey, so kita boleh bagi pada diorang ladap juga, tapi dengan syarat diorang kena layan YouTube dan kita akan bagi link tu dalam YouTube punya ni lah. So kita buka berapa seminggu berapa hari? 3 hari, 4 hari. 3 hari boleh lah. 3 hari. Untuk guru-guru yang mana yang tak sempat nak masuk hari ni ke. Ya. Betul, cikgu-cikgu sempat hari ni, cikgu kita akan gunakan link kedua lah, maksudnya cikgu tengok video apa yang berlaku hari ni dan dia share data, maklumat, share maklumat bahan-bahan tu, dia pun akan dapat 4 jam ladap juga. Sebab ni kita nak bagi fleksibel lah, kalau boleh sekarang ni kita fleksibel sebab saya tahu ada cikgu yang tak sempat nak masuk kelas semua kan, ada yang terlepas semua. Okay, so nanti kita akan maklumkan dalam grup RBT Sekolah Menengah. So siapa-siapa cikgu-cikgu lain, masukkan je cikgu-cikgu dalam grup RBT Sekolah Menengah, so kita akan update kat situ. Okay, cikgu-cikgu yang tak menyertai Zoom hari ni, boleh dekat YouTube ni, dan kita akan bagi satu pautan Google Form untuk cikgu masukkan dalam ni. Sebab apa? Benda ni cikgu boleh open kepada cikgu sekolah luar pun, luar negeri lain lah boleh. Okey, kita bagi ladap 2 jam. Tapi syarat dia kena ikut lah. Okey, kalau dia nak tipu tu, Allahualam, kita pun tak cakap apalah. Okey, so cikgu-cikgu, ada tak tunjuk cara lukis guna Tinkercad tak? Maksud apa cikgu Chan? Ada tak tunjuk cara lukis guna Tinkercad? Budak saya ke? Okey. Cikgu Chan tanya ada tak tunjuk cara lukis guna Tinkercad. Oh, mungkin Cikgu Chan tak pernah guna Tinkercad kot sebenarnya. Okey, kalau cikgu nak tunggu Tinkercad, kita buat kelas lain, kelas 3D modeling. Okey, itu tak apa cikgu, kita boleh buat PLC je. Tapi ini sebab kita nak buat official benda ni, sebab kita nak bawa JPM supaya semua cikgu dapat. Okey. So ada nak tanya soalan-soalan lain lagi dalam YouTube? Tengok YouTube. Baik. Kita masih share lagi ke? Alamak, silap. Okey. Baik cikgu. Okey, jadi Tinkercad ni sebenarnya tambahan lah jika cikgu nak buat dengan anak murid, buatlah, tak ada masalah. Okey, saya ajar murid saya suruh gunakan Tinkercad ni untuk buat 3D modeling, kemudian saya akan printkan untuk diorang lah. Tak tahu berapa orang yang akan siap. Okey. Tapi proses tu memang diorang boleh ikut. Proses tu memang diorang boleh ikut dan alhamdulillah saya rasa seronok. Pasalnya budak kita tak pandai sangat tapi dia boleh cikgu ni, dia tahu tujuan dia buat benda tu apa. Sampai kan diorang sanggup beli barang sendiri. Saya kata kita orang tak punya APC tak cukup, tapi dia boleh beli barang sendiri untuk buat. Okey, jadi saya terbuka. Saya lupa nak ni. Okey, saya terbuka. Kalau cikgu-cikgu nak kontak saya, okey, okey, cikgu-cikgu boleh kontak saya melalui Telegram. Cikgu carilah @Muhammad Ma'ruf. Ataupun kalau cikgu nak tengok bahan-bahan, saya ada share bahan-bahan juga. Kalau cikgu-cikgu nak gunakan saja-saja nak tengok-tengok dan boleh gunakan dalam kelas, cikgu gunakan, cari kat saya YouTube Great Teacher Ma'ruf dan ataupun Facebook Great Teacher Ma'ruf. Okey, sebab saya ni boleh katakan saya lebih suka perbincangan tentang keris, perbincangan tentang elektronik, elektrik. Itu saya punya kepakaran lah. Saya punya interest lah, keseronokan saya nak berkongsi. So kat situ saya akan sharekan lah. Okey. Baik. Cikgu Adilah ada mesej saya. Mana tadi? Terima kasih cikgu. Okey. Rofiah. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada apa-apa. Macam mana Irma, kita nak tamatkan ke? Okey. Alamak, mana gambar?
Okey, kalau dah tak ada apa-apa, terima kasih banyak Cikgu Makruf. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, terima kasih. Cikgu-cikgu tolong isi kehadiran dengan borang penilaian tu, dua-dua tu. Kemudian link untuk hantar hasil bahan tersebut, saya akan share dalam grup Telegram RBT Sekolah Menengah. Okey, boleh ajak cikgu RBT Perak yang lain untuk join lah. Okey, kat situ. Okey. Terima kasih semua. Isi ladap. Okay. Isi link kehadiran tadi dah. Dah hilang dah. Kejap saya postkan balik. Okey, link kehadiran dengan penilaian tu sekali. Dia ada dua. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Makruf. Nanti jumpa lagi. Nanti dalam grup RBT Telegram tu pun boleh tanya juga. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh PM saya kalau nak tanya apa-apa lagi, tak ada masalah. Tunggu saya balas je lah. Takut kadang mesej saya ada kerja, tu baru boleh balas. Ya, kadang-kadang kalau terlambat sikit, siapalah cikgu tunggu Cikgu Makruf sibuk ni. Sibuk hal sekolah. Ya. Meja rosak lah apalah. Sedih tengok kat sekolah ni. Okay, untuk cikgu yang dekat YouTube tu pun saya paste kan. Dia dekat situ dia tak boleh paste link tu. Cikgu copy link yang saya bagi tu pastekan dekat Google Chrome. Ada ke link Ada, saya letak dekat chat tu. Sebab dia orang letak dekat chat tu. Dia kena guna ni kot. Link penuh kot. Sekejap Dia tak boleh pakai bit.ly tu. Sekejap. Okay. Sekejap saya buka yang penuh dia. Kehadiran. Dekat ruangan chat mana-mana cikgu yang kat dalam ni, dekat dalam Zoom dan dekat YouTube. Kejap saya cuba saya letakkan link penuh dia. Sama je dekat chat tu, dia memang kena copy paste Ada dalam grup ada cikgu sharekan juga ni. Bolehlah kot. Okay, boleh tengok dalam grup lah. Pun kalau tak tahu ni, tengok dalam grup tak keluar ke? Saya paste. Okey cikgu, saya paste dekat grup Telegram. Saya dah paste sampai tak keluar kat situ. Sekejap saya tengok boleh tak. Banyak kali paste tu dekat YouTube tapi tak mau keluar. Ni, saya dah sharekan. Satu lagi, ada dua Satu lagi mana? Satu lagi adalah daftar TRIS Saya letak dua sekali kat situ. Daftar dengan penilaian tu sekali dua-dua. Kalau ada apa-apa cadangan, cikgu tulis dekat situ. Okay, untuk bahan pun saya letak sekali lah sekarang. Tak ada dalam grup RBT. Sekejap saya bagi link. Link RBT mana ni? Ini link RBT. RBT Sekolah Menengah Perak. Okay. Okay, dah dapat link lah. Okay, baik. So, cikgu-cikgu, saya akan end streamkan YouTube. So, kalau cikgu-cikgu nak tanya apa-apa, cikgu tanya dalam grup lah, dalam grup RBT Jadi mudah sikit lah sebab kadang-kadang khusus pun kita akan maklumkan dalam grup ni. Okay, masih tak ramai lagi yang tahu tentang grup ni. Tapi kalau boleh cikgu add je lah kawan-kawan yang mana nak ni Sebab dia akan bantu cikgu-cikgu lah. Kalau ada nak request apa-apa khusus ke apa ke, bagi tahu dalam tu mungkin Cik Irma akan tengok dan kalau ada peluang dan
apa-apa ni kita cuba dapatkan jugalah bantuan tu cikgu. RBT kita ni dah nak masuk fasa kedua cikgu. Sebab mungkin ada DSKP semakan yang macam rendah lah. So kita kena bersedia untuk yang baru. Okey, itu saja saya akan add, saya akan tamatkan end stream pada YouTube. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, yang dalam Zoom masih ada lagi.